Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang ke Pustakaan UNISEL. Selamat datang ke program kita pada hari petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sejahtera pembuka bicara. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Prof. Dr. Mat Sidin bin Ahmad Ishaq, Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Akademik Penyelidikan dan Jaringan Industri Universiti Selangor, yang berusaha Prof. Madya Dr. Hamdan bin Datuk Muhammad Saleh, Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor, yang dihormati Encik Hafiz bin Abdul Rahim, Ketua Pustakaan Universiti Selangor, yang berusaha Dr. Eng Ming Yip, Pengarah Residensi Pelajar Kampus Bestari Jaya, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke siri bicara buku kali ke-6 anjuran Perpustakaan UNISEL. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada petang ini di Majlis Bicara Buku Politik Oposisi. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua para tetamu jemputan dan para hadirin kerana sudi hadir dalam majlis yang diadakan pada petang ini. Untuk makluman semua, program petang ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook rasmi Perpustakaan, iaitu UNISEL Library Page. Bagi menyebar luas program petang ini, tuan-puan dimohon share dan like siaran langsung ini. Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis pada petang ini, saya menjemput saudara Muhammad Saad bin Samsudin untuk memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjadikan majlis program bicara buku. Maka Engkau pemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau redha, ya Allah. Gunakanlah ilmu kepada kami, sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Zal Jalali wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami memohon kepada Engkau, ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran. Ringankanlah beban-beban kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha berkuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Saad bin Samsudin di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada petang ini diberkati dan dilimpahi rahmat hendaknya. Untuk makluman hadirin sekalian, siri bicara buku ini telah pun bermula pada tahun 2021 dan program pada petang ini merupakan siri bicara buku kali ke-6. Sebelum ini Perpustakaan telah mengadakan siri bicara buku sebanyak 5 kali. Yang pertama bertajuk Nutrition Writing, yang kedua Adab Sopan Penuntut Ilmu, yang ketiga This End of Rainbow, yang keempat Himpunan Kesalahan Penggunaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Malaysia, dan yang kelima
maqasid al-syariah dalam ranah demokrasi. Oleh itu, untuk meneruskan majlis kita pada hari ini, seterusnya majlis ingin mempersilakan Encik Hafiz bin Abdul Rahim, Ketua Perpustakaan Universiti Selangor, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Okay, terima kasih kepada Saudara Azman selaku pengacara majlis pada hari ini. Yang berbahagia Profesor Dr. Maksidin bin Ahmad Ishaq, Naib Presiden dan juga Timbalan Naib Chancellor UNICEL, Akademik Penyelidikan dan Jaringan Industri. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hamdan bin Datuk Haji Muhammad Saleh, Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti, yang juga selaku pembicara bagi program kita pada hari ini. Yang dihormati Dr. Eng Ming Yip, Pengarah Residensi Pelajar dan juga moderator pada program hari ini. Dekan-dekan, pengarah-pengarah, pensyarah, para pustakawan serta semua jemputan yang hadir sama ada secara fizikal dan juga secara maya. Okay. Bersyukur kita kepada Allah kerana memberi kesempatan kepada kita pada petang ini untuk berkumpul bersama-sama bagi menjayakan program Bicara Buku pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran semua ke program Bicara Buku kali ke-6 ini pada petang ini, serta berterima kasih khususnya kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Maksidin bin Ahmad Ishaq, Naib Presiden dan juga Timbalan Naib Chancellor UNICEL, atas sokongan padu dan kesudian untuk hadir merasmikan program Bicara Buku pada hari ini. Untuk makluman semua, program Bicara Buku ini telah bermula pada 2021 dan hari ini merupakan kali ke-6 program seperti ini diadakan. Program ini merupakan platform bagi penulis dan juga pensyarah UNICEL untuk mempromosikan selain mengulas ide-ide yang telah diketengahkan dalam penulisan mereka, yang mana penerbitan buku ini telah diterbitkan oleh UNICEL Press. Perpustakaan juga telah merancang untuk mengadakan program ini secara berterusan bagi memupuk minat membaca serta menyokong pembelajaran di UNICEL. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program pada hari ini juga turut bersiaran secara langsung di Facebook UNICEL Library dengan membicarakan buku Profesor Madya Dr. Hamdan yang bertajuk Politik Oposisi. Okey, berhubung buku Politik Oposisi, maksudnya saya sedikit perkongsian lah, mungkin pada tahun 2008 ataupun 2007 dulu, selalu berbicara dengan Dr. Hamdan. Masa tu tengah siapkan tesis masa tu, yang saya ingat turun ke lapangan ke PRK, Pilihan Raya Kecil Pematang Pauh. Kemudian ada sesi temu bual bersama dengan Setiausaha Agung Keadilan Pertama saudara Tuan Haji Anwar Tahir. Katanya di Subang Jaya ke di mana masa tu, masih ingat lagi. Lepas tu yang ketiga berkenaan dengan akronim perbezaan akronim antara keadilan dan juga PKR. Maksudnya benda tu yang bagi, maksudnya bukan benda yang sama, maksudnya benda yang berbeza. Mungkin Dr. Hamdan boleh hurai dengan lebih lanjut lagi selepas ni, insya-Allah. Okey. Program Bicara Buku Politik Oposisi memiliki tujuan yang spesifik seputar pembahasan politik buku mengenai politik oposisi, membawa kita ke dalam dunia di mana perbezaan pendapat menjadi asas kepada perbincangan kita. Di sini kita memiliki kesempatan untuk meneliti dengan lebih mendalam, mencari pemahaman yang lebih luas dan menyemai semangat kritis dalam memahami sistem politik yang kompleks. Buku-buku ini menjadi cerminan perjuangan, pengharapan dan kritikan yang membentuk landscape politik kita. Saya yakin perbincangan kita pada hari ini akan membawa terang ke dalam peranan politik oposisi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama meneroka idea baru, merentas sempadan pemikiran dan membina masa depan yang lebih adil dan juga inklusif. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang sudi hadir dan meluangkan masa untuk menghadiri program pada petang ini. Kami di Perpustakaan UNICEL mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama dan keprihatinan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung
kepada Prof Sidin, kepada pembicara Dr. Hamdan, moderator Dr. Eng Minjib, semua staf-staf perpustakaan yang terlibat, pasukan teknikal CICT dan juga Jabatan Aset yang terlibat secara langsung dalam menjayakan program kita pada hari inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hafiz bin Abdul Rahim di atas ucapan sebentar tadi. Saudara dan saudari dan yang hadirin sekalian, seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Prof. Dr. Mat Sidin bin Ahmad Ishak, Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Akademi Pendidikan dan Jaringan Industri Indus Universiti Selangor untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan program bicara buku politik oposisi. Dipersilakan Prof. Terima kasih Saudara Azman selaku Master of Ceremony pada tengah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara yang saya kasihi, ya, pada petang yang berbahagia ini, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah lah, ya, kepada tentu sekali pembicara buku kita, ya, pada hari ini, iaitu Dr. Hamdan dengan buku Politik Oposisi, ya. Bukan senang nak buat buku, ya. Dan saya sebenarnya bercuti, ya, tapi saya mesti datang, ya, sebab, dan cuti saya pun bukan apa. Cuti saya ini sebenarnya ialah untuk menyiapkan buku-buku, ya. Ada banyak manuskrip yang saya sedang proses, ya. Dan buku ini adalah salah satu daripadanya, yang akhirnya dapat diterbitkan pada tahun 2023, ya, hasil daripada kajian PhD beliau, ya. Dan sekarang Dr. Hamdan juga sedang menyiapkan satu buku yang lain, ya, yang saya diberitahu bahawa dia tak dapat nak menyiapkannya tadi sebab sepanjang masa di atas, saya masuk ke bilik beliau, sepanjang masa di atas tu berbunyi dengan segala macam bunyi-bunyian. Yalah, sedang dibaiki kan building tu. Jadi itu gangguan-gangguan, ya. Tapi saya melarikan diri, ya, untuk ke satu tempat yang sunyi sebab tak boleh nak diganggu lah, ya, kalau nak mengedit, membaca dan sebagainya. Ini satu kerja yang serius. Jadi sebab itulah saya hadir pada ini untuk sama-sama meraihkan, ya, suatu majlis yang saya fikir sangat penting sebab UNICEL memang sedang berusaha untuk membudayakan, ya, tradisi membaca, ya, dan ini adalah salah satu manifestasi, ya, daripada usaha-usaha untuk membudayakan pembacaan itu, ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Yip, ya, yang datang bersama-sama, ya, untuk menjadi moderator kita pada hari ini, dan tahniah juga tentu sekali kepada Encik Hafiz dan library yang ini kali ke-6, ya, mengadakan acara seperti ini, ya, dan akan diteruskan dengan buku-buku yang lain, ya, tentunya sebab kita ada banyak buku yang lain dan yang akan dibicarakan bukan saja buku penerbit UNICEL tetapi juga buku-buku yang bermanfaat lain. Dan tentu sekali tahniah, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, para pelajar dan staf yang turut sama pada hari ini, dan kedatangan anda semua ini sangat bermakna, ya, bagi acara seperti ini untuk, ya, turut serta membudayakan, ya, seperti yang saya katakan, pembacaan, pendiskusian, pewacanaan, ya, pembedahan buku, ya, dan ini merupakan salah satu daripada aktiviti ilmiah, ya, yang sangat penting, ya, memandangkan kita tahu bahawa sekarang ini membaca dengan adanya godaan daripada social media, ya, membaca buku secara serius, pleasure reading atau leisure reading sudah semakin merosot, ya. Saya tak katakan hilang, tidak ada, ya, tetapi dari konteks trend global sebenarnya, ya, bukanlah sesuatu kemerosotan yang buruk, tidak, ya. Sebab sekarang ni ada 1.87 billion market, dari segi market, ya, readers,
yang memang aktif. Ya, itu book readers, conventional book readers. Tapi untuk e-book readers pun sudah semakin banyak juga, ya. Sudah ada 1.2 billion worldwide. Ini survey yang terakhir, ya. 1.2 billion e-book readers. Ya, maknanya tidak di peringkat global ini membaca sama ada e-book ataupun conventional book itu masih tetap, walaupun merosot sedikit, ya, untuk kategori-kategori buku tertentu, ya. Dan pasaran buku pun di peringkat negara-negara maju ataupun pembacaan seseorang itu di peringkat negara maju pun adalah kemerosotan sedikit, ya, sebab dengan ada godaan social media seperti yang saya katakan tadi, ya. Tapi kalau kita nak lihatlah standard kita di mana, ya. Ya, standard kita di mana dari segi pembacaan buku ni. Ya, kalau di UK ada terdapat seseorang pembaca itu dia akan membaca 15 buku, 15.2 buku setahun. Ya, dalam setahun. Kita di mana di Malaysia? Tapi di Malaysia baru-baru ini, ya, atau yang terbaru lah, ya, dia kata 16 buku setahun, ya. Tapi cuba tengok lihat diri kita. Adakah kita telah membaca 16 buku setahun, ya? Di Korea, di negara-negara yang lain memang, ya, disebut begitu. Adalah statistik negara masing-masing, tetapi ada sedikit kemerosotan dari segi pembacaan itu, ya. Mengapa membaca ini sangat penting? Ya, mengapa berwacana buku ini sangat penting? Ya? Kajian-kajian di luar itu sudah begitu banyak. Sekarang pun kita boleh Google di research, empirical research yang menunjukkan betapa pentingnya pembacaan itu. Jadi tak payahlah saya nak pergi lebih lanjut seperti itu, ya, sebab kita tengah menunggu pembicaraan buku ini, ya. Tapi saya nak katakan sekali bahawa membaca ini, ya, memang kita tak boleh tinggalkan, ya, sebab terlalu banyak kebaikannya, ya. Kalau kita lihat yang tertinggi sekali, kalau dalam survei-survei yang telah dilakukan dari segi self esteem, sangat penting. Kalau kita tak baca, kita tak ada self esteem, tak ada confidence, tak ada maruah, tak ada pengetahuan, ya. Kita nak bandingkan orang lain yang lebih kritikal dan sebagainya hasil daripada membaca, tapi kita hilang segala seperti itu, ya. Bayangkan, ya. Jadi kita tak mahulah kehilangan keyakinan diri, tidak ada harga diri, tak ada nilai diri, sebab ini meningkatkan sekali, ya, begitu, ya. Dan kemudian dari segi fokus kita, ya, meningkatkan, kita perlu fokus, ya, kepada sesuatu perkara. Ya, kalau tidak kita akan buat itu sikit, buat sana sikit, buat tidak sikit. Tapi ini memberikan suatu latihan kepada kita untuk berfokus. Dan kemudian dari segi analytical thinking, dari segi critical thinking, itu juga merupakan salah satu hasil kajian empirikal yang menunjukkan bahawa itulah adalah sebenarnya hasil-hasil daripada pembacaan, ya. Dan itu sangat penting, ya, apabila kita sekarang ni kehilangan critical thinking dengan adanya social media. Social media tu baik sebenarnya, ya, sebab dia banyak sekali dia punya kebaikan, ya, tetapi telah diselewengkan, ya. Kita telah menyalahgunakan sehingga kita kehilangan critical thinking, ya. Saya teringat ada kata-kata daripada isteri sebenarnya kepada Roosevelt. Roosevelt ni ada dua, ya. Kalau kita kata Roosevelt ni pemimpin Amerika atau Presiden Amerika, dia ada dua. Ada Franklin Delano Roosevelt. Dia ni yang ke-32. Tapi ada satu lagi Roosevelt ni, Theodore Roosevelt. Dia ialah Presiden Amerika yang ke-26, kalau tak silap saya, ya. Dan dia adalah yang paling muda. Tetapi yang Franklin Delano Roosevelt ni pemimpin Amerika yang ke-32, Presiden Amerika yang ke-32, dan dia yang memerintah yang paling lama, ya. Tapi saya nak cakap tentang isteri dia, ya. Isteri dia namanya ialah Eleanor Roosevelt. Dia telah melonjak dia punya nama itu sebab kata-kata ini, ya. Dia berkata bahawa small mind discuss people, average mind discuss events, great minds discuss ideas. Saya nak kaitkan dengan social media sekarang, ya. Sebab social media sekarang ni terlalu banyak menggalakkan kita untuk berminda kecil ni, ya, bercakap tentang orang, bergosip-gosip tentang orang, ya, bukan bercakap tentang minda, bukan cakap tentang idea-idea yang besar, tidak, ya. Sebab itulah, ya, akhirnya kita terjerumus kepada
gosip-gosip ni akan menjerumuskan kita kepada fitnah-fitnah, ya, akan menjerumuskan kita kepada pemikiran-pemikiran yang tidak baik, ya, yang negatif, ya, akan mengata-ngata, mengejek-ngejek, mencerca, ya, memaki hamun, ya. Dan salah satu daripada sumbangan social media ini didapati oleh kajian ialah dengan perkataan-perkataan buruk ni, memaki hamun orang, ya, dengan mudahnya, dengan cepatnya, dan lepas itu orang viralkan, dan orang semakin ramai orang terlibat, ya. Jadi itu banyak sisi keburukan yang kita sangat terpengaruh, ya. Sedangkan sisi kebaikan itu banyak, ya, tetapi kita tidak menuju ke arah itu, ya. Jadi membaca kembali kepada membaca ini akan meningkatkan banyak perkara atau memberi sumbangan kepada banyak perkara, ya. Dan kita perlu berusaha untuk menjadikan ini sebagai satu habit, ya. Tapi mengapa kita tak suka? Mengapa kita tidak ada motivasi untuk membaca, ya? Mengapa kita tidak gemar membaca, ya? Adakah pernah kita fikirkan seperti itu, ya? Dan orang mengatakan bahawa kita kehilangan motivasi, ya. Sebab apa kita tak membaca itu? Sebab kita tiada motivasi. Kalau dia punya problemnya tiada motivasi, kenalah fikirkan macam mana nak menarik, macam mana cara untuk meningkatkan motivasi, ya. Tentulah ada perkara-perkara, ya. Dan orang mengatakan juga sebab kita tak ada disiplin. Dan orang juga mengatakan bahawa kita tidak ada struktur. 3 perkara yang selalu orang sebutkan mengapa kita malas sangat, ya, nak membaca ni. Sebab satu, tidak ada motivasi, ya. Apa yang boleh menarik motivasi kita, ya? Jadi selalunya kalau kita nak to be motivated, kita mestilah ada goal untuk dicapai, ya. Pada tahun ini saya nak membaca 10 buku atau 15 buku, sebab itu adalah average, ya, di negara yang maju misalnya. 15 buku, itu goal saya. Kemudian saya pilihlah buku-buku yang sebagainya, ya. Dan macam-macam cara nak motivate. Ini adalah satu cara memotivasikan diri anda untuk membaca. Kita berkumpul, kita membiasakan diri dengan kumpulan-kumpulan positif seperti ini, ya. Ataupun kita cari mentor. Dr. Hamdan misalnya, jadikan dia sebagai mentor. Sebab kita tahu dia banyak membaca, dia banyak menulis, ya. Jadikan dia sebagai mentor, ya. Contoh-contohlah, ya, untuk menjadikan itu. Dan satu lagi, disiplin, ya. Disiplin tu memang susah, kan. Tapi kita perlu disiplinkan, biasakan. Dengan adanya struktur, kita strukturkan diri. Struktur macam kita adakan jadual. Jadual tu satu struktur, ya. Sebab itu universiti dia ada jadual, ada structure. Ini structure kita, kena ikut, ya. Nak masuk program ni ada structure, kena ikut. Barulah kita pun berdisiplin. Kita ikutlah struktur itu. Kita pastikan bahawa kita ikut waktu-waktu kuliah, kita ikut waktu-waktu mendaftar, kita ikut waktu-waktu berehat, kita ikut waktu-waktu bersukan dan sebagainya, ya. So itu adalah aspek-aspek yang sebenarnya sangat penting, ya, ke arah bagaimana persoalan tentang pembacaan buku dan sebagainya, kan. So itu penting sekali, khususnya bagi pelajar-pelajar. Itu critical thinking lah saya katakan tadi, kan, ya. Sebab ini salah satu subjek kita, kan, ya. Dalam kurikulum kita, critical thinking itu sangat penting, ya. Pemikiran kritikal itu sangat penting. Apa critical thinking itu? Adakah kita berfikiran kritikal, ya? Pemikiran yang berasaskan refleksi. Itu kata John Dewey, ya. Pemikiran yang berasaskan refleksi. Maknanya kita kena berrefleksi untuk berkata sesuatu, untuk menulis sesuatu, untuk membuat keputusan, ya. Ada refleksi tertentu yang kita lakukan, ya. Ataupun pemikiran yang kalau dalam pendidikan, ya, anda dengan Bloom biasa, kan, Bloom, ya. Jadi Bloom ini mengatakan pemikiran yang melibatkan analisis, melibatkan sintesis, melibatkan evaluation. Itulah critical thinkingnya, ya. So perkara-perkara seperti itu, ya. Jadi dalam istilah Islam pun banyak sekali, ya, menggalakkan pemikiran critical thinking ini, ya. Al-Ghazali sebut takfir al-mizani, berpemikiran. Mizan itu apa? Timbang, kan. Berpemikiran yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu critical thinking sebenarnya, ya. So, Al-Qardawi menggunakan al-akal al-ilmiyah, iaitu akal yang mestilah berteraskan kepada ilmiah, ya. So jadi itu sebenarnya, ya, suatu idea lah, konsep. Kita tak cakap tentang orang, kan.
Tapi kita sebut orang itu sebab dia memberi sumbangan penting kepada idea-idea yang diberikan. Ya. Jadi saya kalau boleh nak cakap panjang, ya, tetapi masa tak ada. Apa ni Encik Hafiz kata tak ada 1 jam saja dia kata programnya. Saya travel dari tempat saya punya apa ni untuk datang khas ke sini hanya sejam saja, ya. Jadi saya pun nak sudahi saya ucapan ini. Saya harap kita akan ada suatu perbincangan yang baik, tapi saya nak buat satu kenyataan penting di sini, ya. Sesiapa yang dalam majlis ini nanti, ya, kita galakkan ada soal jawab, ya. Okey. Jadi nanti Dr. Nick dan Dr. Yip dan Dr. Hamdan akan membuat keputusan. 2 orang yang mempersoalkan atau memberi wacana atau memberi input-input yang berkualiti akan diberi hadiah buku politik oposisi, ya. Tapi orang yang fizikal saja, ya, yang online tak boleh. Dan akan design oleh Dr. Hamdan dan saya sebagai editor dan penerbit buku tersebut. Jadi sangat istimewa, ya. Buku itu akan design oleh saya sebagai penerbit dan editor dan Dr. Hamdan sebagai author, ya. Dan boleh claim dengan Encik Hafiz. Sebab saya tak bawa buku tu. Saya bawa sebenarnya tapi dalam kereta. tak sempat nak berikan di sini, ya. Jadi nanti sesiapa yang diisytiharkan sebagai pemenang untuk diskusi kita pada petang ini akan mendapat buku tersebut, ya. Tak kira lah terpulang 2 atau tapi maksimum 3, ya. Maksimum 3. Jadi keputusan nanti akan diberikan oleh Dr. Yip dan Hamdan, ya. Jadi saya ingat itu saja. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya sangat menghargai kehadiran anda di sini. Saya sangat menghargai semua yang hadir dan kita harap kita akan teruskan dengan wacana-wacana yang lain, pembicaraan buku yang lain dengan buku-buku yang lebih menarik, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Prof. Dr. Maksidin bin Ahmad Ishak di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, naskah politik oposisi merupakan naskah yang diambil daripada sebahagian tesis PhD daripada Dr. Hamdan bin Muhammad Saleh yang bertajuk Satu Kajian tentang Kemunculan, Evolusi dan Pengukuhan Parti Keadilan Rakyat dan Keadilan sebagai sebuah entiti parti politik oposisi di Malaysia 1998 hingga 2008 yang telah diselesaikan di Universiti Selangor pada tahun 2013. Kerangka politik oposisi tentunya merupakan suatu aspek perbincangan yang amat menarik, namun bukanlah merupakan satu bidang kajian yang popular di Malaysia. Ada kalanya perkara ini dianggap sebagai satu yang boleh menimbulkan keadaan yang sensitif, beremosi, provokatif dan provokatif. Bagi mengupas dengan lebih mendalam lagi isu ini, saya menyerahkan program ini kepada Dr. Ng Ming Yip selaku moderator kita pada petang ini untuk meneruskan program. Dipersilakan. Testing. Okey, alright. Terima kasih. Okey, masih pada saudara pengacara majlis Cik Azman dan seterusnya yang berbahagia Prof. Dr. Maksidin bin Ahmad Ishak selaku Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Akademik Penyelidikan dan Jaringan Industri, Prof. Mahdi Dr. Hamdan bin Datuk Muhammad Saleh Naib Presiden dan Timbalan Naib Chancellor Bangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti, Saudara Hafiz Abdul Rahim selaku Ketua Perpustakaan Universiti Selangor dan seterusnya barisan pegawai-pegawai dan juga staf Universiti Selangor dan seterusnya mahasiswa dan mahasiswi budiman yang bersama petang ni, dan tidak lupa juga semua yang sedang menonton program bicara buku secara live melalui Facebook Perpustakaan Universiti Selangor
Assalamualaikum, salam sejahtera, Wanakem, Siau Hau, salam Malaysia Madani, salam mahasiswa budiman. Terima kasih pada semua atas kehadiran untuk mengikuti program pada petang ni, itu siri bicara buku anjuran pustakaan Universiti Selangor. Sebelum kita lanjutkan, saya menjemputlah sekali lagi pesanan khidmat masyarakat untuk yang live terutamanya untuk kongsikan secara langsung ni, untuk share dan juga like kepada semua kenalan dan sebagainya. Dan saya ucapkan tahniah juga ambil kesempatan ni kepada Pustakaan Universiti Selangor atas penganjuran program bicara buku yang kali ke-6 sejak tahun 2021. Tahniah. Dan untuk siri yang ke-6 ni kita lihat dia agak, bagi saya agak istimewa lah, sebab kita dapat bersama-sama dua orang TNC Unicel dua-dua orang ada di sini, istimewa. Itu menyerikan lagi kita punya program pada petang ni. Masih alhamdulillah masih Presiden yang sudi bersama pada petang ni. Dan untuk siri yang ke-6 ni kita akan bicarakan satu buku yang cukup menarik, istimewa, dan saya kira dia ada aura dia sendirilah, sebab dia bicarakan tentang politik. Sebab sekarang isu-isu politik ni agak kita panggil apa? Beri apa ni, satu isu yang panas lah kalau di masyarakat dan sebagainya. Dan sebelum kita mulakan ni, saya nak memberikan sedikit pengenalan pada pembicara kita untuk petang ni. Tapi sebelum tu saya nak memberikan penerangan sikit tentang buku ni. Seperti yang disebutkan oleh Ketua Pustakaan tadi dan juga pengacara majlis, bahawa buku ni telah diterbitkan pada tahun 2023, tahun lepas alhamdulillah, dan diterbitkan oleh penerbit Universiti Selangor ataupun UNICEF Press. Dan untuk bagi mengupas dan membicarakan tentang buku ni, saya bersama petang ni adalah Prof. Madiah Dr. Hamdan, penulis buku ni. Dan sebelum kita lanjutkan, saya izin untuk memperkenalkan sedikit sebanyak tentang pembicara buku pada petang ni, iaitu Prof. Madiah Dr. Hamdan, dan juga sebagai pengarah Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi ISAD Universiti Selangor, dan juga pensyarah di Jabatan Sains Sosial, Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial. Dan untuk makluman semua, buku Politik Oposisi ini merupakan buku yang kelima yang dihasilkan oleh penulis Prof. Madiah Dr. Hamdan. Dan sebelum ni beliau menghasilkan juga banyak buku, antaranya Politik Patani, tajuk bukunya, International Politics and the Muslim World, dan juga yang terkini Mahfuzat Anwar Ibrahim. Dan juga Dr. Hamdan juga terlibat aktif dan menulis bab-bab dalam buku yang dihasilkan Universiti Melaya, contohnya Universiti Melaya Sepahang, UTM dan sebagainya. Dan juga beliau juga menulis antara lain banyak menulis dalam apa ni kita panggil media, dan juga blog Sutera Suara Keadilan, blog ini namakan sebagai blog Dunia Medan. Okey. Itu blog personal Dr. Hamdan lah. So boleh tadi boleh Google. Dan juga Dr. Hamdan juga terkenal lah, kalau siapa yang biasa tengok Asrawan ini, pengenalis politik yang terkenal yang mewakili UC Selangor, yang diawani bernama Selangor Kini, TV3, TV Hijrah. Banyaklah, kalau tengok sini banyak panjang tu kita buat skrip. Okey. Dan juga terlibat dengan aktif dalam menulis Japan, dan juga beberapa antologi yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, itu adalah latar belakang tentang pembicara kita pada petang ni. Dan saya teruskan dengan memberikan sedikit sinopsis buku ni. Tadi Saudara Azman telah pun membacakan sinopsis buku ni, ada terletak di belakang. Kalau tengok buku ni ada terletak belakang. Jadi saya just secara ringkas, buku Politik Oposisi merupakan satu usaha mengaraspadanakan peranan parti politik oposisi yang selama ini kerap dilihat daripada persepsi
negatif menerusi istilah pembangkang. Dan buku ini sedikit sebanyak akan menceritakan tentang sejarah penubuhan Parti Keadilan atau Parti Keadilan Rakyat yang belum pernah disampaikan secara formal melalui penulisan, melalui kajian. Dan buku ini merangkumi beberapa bahagian yang penting, termasuklah parti politik dan kerapatan oposisi, dan seterusnya menjurus kepada reformasi 98 dan Parti Keadilan Nasional PKN, dan sejarah penubuhan PKN itu sendiri, dan seluruh evolusi Parti Keadilan Rakyat sehinggalah menjelang kepada pasca reformasi dan juga membawa kepada politik baru. Itu yang secara umumnya merangkumi apa yang disampaikan melalui buku politik oposisi. Dan menariknya dan disebutkan oleh pengacara tadi, ini adalah hasil daripada tesis yang ditulis oleh Dr. Hamdan pada tahun dan berjaya diselesaikan tesisnya pada tahun 2013 dan telah diterbitkan menjadi satu buku yang sangat cukup menarik yang kita akan bicarakan pada petang ni. Baik, kita teruskan pada kandungan buku. Politik dan oposisi. Dia ada dua perkataan di sini, politik dan oposisi, dan oposisi atau bahasa Inggeris kita namakan sebagai, atau terjemahan bahasa Inggeris ada opposition, oposisi. Dan sebut oposisi ni kalau kita tengok tahun lepas, dia ada satu perkara atau peristiwa yang menarik pada itu yang berlaku di politik tanah air. Dan waktu di parlimen ada seorang wakil rakyat ni mencadangkan di Dewan Rakyat bahawa istilah pembangkang itu ditukar kepada istilah, digantikan dengan istilah oposisi. Sebabnya menurut hujahnya bahawa pembangkang itu dilihat konotasi pembangkang itu dilihat sebagai tidak sesuai, sebenarnya menunjukkan sifat yang suka membangkang. Itu sebab ada cadangan supaya perkataan itu ditukarkan kepada oposisi. Dan terkait juga satu lagi yang berlaku di Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, Sultan Johor, juga menyatakan supaya wakil rakyat parti pembangkang di DUN, di Dewan Undangan Negeri Johor, yang digelarkan sebagai pengimbang, bukannya pembangkang. Dan menurut baginda bahawa gedaran pembangkang yang diberikan kepada Dewan ini di pihak bukan kerajaan kurang sesuai, kerana peranannya mereka bukan sahaja membangkang segala cadangan oleh kerajaan, dan titah baginda mereka turut bertanggungjawab untuk menjadikan pengimbang dan pemeriksa terhadap tindakan kerajaan supaya tidak berbuat sesuka hati. Itu peranan pengimbang yang dititahkan oleh Tuanku Sultan Johor. Dan Dr. Hamdan dalam buku Politik Oposisi juga menyebut bahawa peranan pengimbang oposisi sebagai pengimbang yang cukup penting dalam memastikan negara ditadbir dengan adil dan juga saksama secara holistik. Dan kalau kita lihat balik sejarah, dia punya asas sebab tadi kita sebut tentang check and balance, semak dan imbang. Kalau tengok balik sejarahnya, idea itu, check and balance itu terkandung dalam doctrine of separation of power, ataupun bahasa Melayu doktrin pengasihan kuasa, 1789, di mana Perlembagaan Amerika Syarikat pada waktu itu telah memulakan separation of power. Maknanya perundangan itu, kuasa perundangan itu letak pada Kongres, dan Kongres maknanya terletak kepada Senate dan juga kepada House of Representative di USA, dan kuasa eksekutif pada Presiden, dan juga kuasa kehakiman atau judiciary itu terletak kepada Supreme Court. Dan itulah intipati dan check and balance itu intipati kepada doctrine of separation of power. Dan untuk buku ini kita juga akan bincangkan tentang peranan oposisi itu, politik oposisi sebagai kuasa untuk semak dan imbang, check and balance,
Dan kita akan mendengar perkongsian daripada Dr. Hamdan berkaitan politik oposisi dalam kerangka yang penjelasan yang lebih, pemahaman yang lebih holistik. Sebab kita kalau kita baca buku ni mengikuti penulisan tu, dia satu penulisan yang menyeluruh daripada kerangka politik itu, parti dan sebagainya, dan terus memberikan contoh kepada satu parti politik oposisi yang penting di tanah air kita, iaitu Parti Keadilan Rakyat, PKR. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, minta maaf lah dia buka lima ni panjang sikit. Sebab dia kata moderator kena study juga. Sempat lah saya baca sikit tu masuk sikit lah. Sebab saya nampak dia dia tu penting tentang bicarakan tentang doctrine of surprise and power itu. Baik, so kita mulakan dulu Dr. Hamdan dengan soalan mudah dulu lah sebelum kita buat soalan yang susah. Jangan susah. Mula yang senang dulu. Okey. Sebab kita ada kekang masa lah. Biasa kita sebab dia 1 jam ni sebenarnya dia singkat sangat. So kita cuba dah kalau boleh kita minta Dr. Hamdan untuk kongsikan kalau boleh keseluruhan lah, bukan keseluruhan, yang serah ideanya tentang buku ni. Jadi kita mulakan soalan pertama yang mudah, yang santai. Bagaimana Dr. Hamdan mula minat untuk menulis tentang politik? Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Amin Yip. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Yang Bahagia Prof. Dr. Sidin, Prof. Dr. Nur Hayah, Dekan FBA, Saudara Hafiz, tentunya MC tadi, Tuan Azman, Cik Azman, geng-geng belakang tabir, pimpinan MPP, pelajar, warga kerja Unicell dan semua yang berada di dalam dan di dalam talian lah. Okey, pertama sebenarnya topik ni topik yang tidak glamour sebenarnya dulu kan. Saya ada 2 topik yang saya bawa dari dulu, daripada saya muda dulu, glamour, tak glamour. Satu politik, satu OKU, opposition. Memang tak glamour. OKU langsung tak glamour dulu. 30 tahun dululah. Okey. Tapi apabila sebab politik ni, idea itu, sebab dalam banyak-banyak poli, dua poli yang orang Malaysia tak akan suka bincang. Satu politik, satu lagi poligami. Itu satu 2. Yang lain dia akan bincang panjang lebar, politeknik, poliklinik, apa-apa poli lain, okey. Itu jadi yang politik ni agak, sebab konotasi politik ni negatif. Orang biasa dia akan tengok politik ni, dia tengok politik saja. Sebenarnya ada 8 cabang politik. Tata urus, tata kelola, diplomatik, membuat dasar dan sebagainya. Jadi apabila idea itu, saya ucap terima kasih pada Indonesia Press, Prof. Dr. Sidin, kerana sudi menerima khazanah ni. Sebenarnya asalnya adalah saya sebab zaman dulu walaupun tak, saya dikelilingi oleh suasana politik yang agak menarik. Sebab arwah bapak saya walaupun bekerja sebagai pegawai kerajaan di Istana Selangor dan Istana Negara, tapi dia mempunyai pelaksanaan politiknya cukup kuat, aktiviti politiknya kuat. Pernah menjadi biro dalam ahli majlis tertinggi UMNO umpamanya dengan pada masa itu di Selangor umpamanya. Kemudian pernah menjadi pengurusi Parti Berjasa Selangor, Suruhanjaya Berjasa Selangor. Dan yang paling menarik, bapa saya terlibat dalam satu pertembungan di belah Sepang sana, yang di kawasan saya tak ingat nama dia. Ada seorang cikgu bertanding secara parti bebas dan bapa saya kempen. That was tahun 78 di Batu Laut. Dan buat pertama kali, kena ingat ya, zaman sekarang dulu macam sekarang, UMNO letak Tongges menang. Tongges tu boleh menang. Dia dominasi politik tu besar. Belum cerita pasal pembangkang. Sebab konotasi pembangkang disebut tadi, pembangkang tu memang susah nak menang. Letaklah macam mana pun, kira kalau pada pertama kali kita pelang raya, pembangkang menang 1 je. Itu pun di Gunung Semanggul. Itu nasib baik menang. Kan? Jadi jangan anggap zaman sekarang yang politiknya cukup menarik, ada CSA-nya dan ada sejak, dan dia lahir kerana bermulanya era reformasi. Tapi kalau kita panjang sebelum itu, di Batu Laut ni akhirnya menang 3 penggal. Dia masuk UMNO baru dia kalah. Jadi bapa saya terlibat sebagai penceramah, dan itu saya tertarik dengan minat itu. Saya tengok daripada jauh minat itu, dan akhirnya bila saya pilih bidang itu, saya pilih bidang yang ramai tak ambil. Di UiA itu ada sains politik, jadi saya ambil. Dan akhirnya bermulalah minat itu kan. Ketika orang lain ambil law, ambil IT, ambil lain, tiba-tiba kami sekelompok je yang tiba-tiba masuk sains politik. Okey, itu yang pertama. Bila sebut apa tentang politik itu,
Jadi kena tahu juga poli apa, etik apa. Itu maksud kenapa ada politik itu. Tapi malangnya kita selalu dikonotasikan bahawa politik ni agak konotasi negatif. The one who can promise to build a bridge although there is no river. Seorang yang mampu membina jambatan walau tiada sungai, itu ahli politik. Itu masalahnya. Jadi proses itu proses yang cukup panjang. Jadi apabila kita melihat peranan pembangkang itu, bila sebut pembangkang mesti negatif. 2008 Selangor dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Disebutlah akhbar kerajaan pembangkang Selangor. Dah jadi kerajaan pembangkang apanya. Jadi konotasi itu menyebabkan saya mikir, why not saya pilih satu idea dan membina satu yang menarik minat saya. Apabila saya belajar dulu, mungkin anak-anak yang ada sekarang tak nampak, saya dalam suasana reformasi di jalanan tahun 98, 97. Jadi kejap polis kejar kita, kejap polis kita kejar polis, kejap kena sembuh kan. Dia punya idea tu macam seronok. Macam tu macam rasa takut, dia seronok. Di lapangan, satu Ahad orang pergi Sogor, kita turun Sogor tapi main kejar-kejar. Sebab itu berlaku satu peristiwa yang mana pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan September dalam UMNO, kemudian sebagai Perdana Menteri, sebagai Timbalan Perdana Menteri. Lahirlah apa kita namakan masa itu, ingat terutama orang Melayu oposisi cultural, oposisi budaya. Sampai sekarang orang Melayu memangkah kerana budaya sampai hari ini. Jelas selain dari TikTok lah, sekarang ni memilih menggunakan TikTok kan. Budaya. Kenapa mereka orang Melayu menyokong, sebahagian besar yang menyokong Datuk Seri Anwar adalah kerana kalau orang setinggi itu, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan pernah memangku jawatan Perdana Menteri, boleh dipecat sedemikian rupa. Apatah lagi kita yang rendah tak ada apa ni. Jadi oposisi cultural dipanggil. Dan tuduhan yang dikenakan, ingat senang nak explain. Tuduhan seksual dan sebagainya. Susah. Dan jadi ini menyebabkan satu proses kata, dan impact selepas itu yang sebenarnya menarik minat saya. Saya di lapangan melihat dan sebagainya kan. Melihat main kejar-kejar setiap hari Sabtu kan. Tapi apabila lihat rakan-rakan ditahan dan 2-3 orang berada di Indonesia sekarang dulu dan sebagainya kan, pengalaman ini menyebabkan pembinaan sebuah parti politik. Sebelum ini kita didedahkan dengan semangat 46 yang cuba untuk menjadi kerajaan pembangkang. Namun gagal, dah akhir masuk semula pada UMNO. Tapi yang ini, parti ini unik. Apabila ditubuhkan, dan ramai yang kalau lihat dalam buku saya ni, buku saya antara yang menulis, mungkin yang pertama yang menulis tentang Parti Keadilan, peranan ABIM dalam menaikkan, membina sebuah hati. Dan ramai yang tak tahu. Dan ini satu proses yang mana bila saya ke lapangan, antara saksinya Cik Hafiz lah kan dulu di lapangan meneromah seorang demi seorang. Jadi kita lihat bahawa parti ini berbeza. Dan apa yang kita tuai hari ini, walaupun kadang-kadang tak popular, walaupun kadang-kadang apa yang dibuat itu belum tentu akan memberi faedah kepada parti yang menang itu, adalah lahir kerana muncul sebuah gerakan politik yang akhirnya melahirkan politik marhain. Daripada politik cultural jadi politik marhain, iaitu politik orang biasa. Yang mana kalau kita lihat di lapangan, kalau tengok video-video reformasi dulu kan, mana ada orang besar-besar kat lapangan tu, mana ada orang besar yang tiba-tiba sanggup dibeduk sedemikian rupa. Contoh ya, ini contoh. Okay. Kemudian lahirlah sebuah parti ini, dan parti ini yang paling menarik adalah keinginan nak jadi kerajaan. Jadi dalam tesis saya tulis, walaupun dah 10 tahun tulis, kalau saya mula tahun 2007-2006 saya cuba menulis itu. Lalu saya terlajak, sebab tesis ni sebenarnya dia ada limit dia. Terlajak lalah jadi 700 muka surat. 750 pasal ni bukan tesis ni. Kalau terlajak ni jenuh dengan senet ni. Dia ada limit dia kan. Macam mana nak buang. Jadi kena saya terpaksa buang 2-3 bab. Tapi apa yang menarik adalah parti ini, dalam tu saya tulis, one day, satu hari nanti dia akan jadi kerajaan. Dan kalau saya cakap masa tu 2007, 2008, ramai akan ketawa. 2007 Selangor pun tak menang masa tu kan. Selangor pun tak ada apa. Masa tu Selangor satu kursi je. Malah masa itu adalah hasrat kerajaan yang merintah masa tu nak jadikan zero opposition di Selangor. Tapi 2008 berlaku pertukaran yang sangat menarik apabila 3 parti mendapat, tidak ada parti yang menang. Kena ingat 2008 sistem politik di Selangor masa itu, ketika pilihan raya 2008, tidak ada parti yang menang. Dia bukan gabungan macam BN. Pakatan Rakyat dah lahir kemudian.
DAP menang sedemikian, PAS satu portion dan keadilan satu portion. Jadi apabila itu mereka memaklumkan kepada SPR bahawa kami sedia untuk bergabung dan akhirnya dipersembahkan kepada Duli Yang Mulia Sultan Selangor bahawa ini satu koalisi. Dia bukan yang bersatu, bukan yang berdaftar. So lahirlah Pakatan Rakyat. Barisan Rakyat jadi Pakatan Rakyat. Jadi akhirnya muncul. Tapi proses ini akhirnya almarhum Tan Sri Khalid dilantik menjadi Menteri Besar. Tapi proses untuk kenapa saya berhenti 2008 nanti saya itu adalah di situlah bermulanya. Saya pernah menulis satu artikel untuk penerbit UM dari Selangor ke Putrajaya. Jadi oposisi kena ada impian untuk jadi kerajaan. Kalau pembangkang, Menteri Batuk pun dibangkang. Kalau tengok dia orang rakyat dulu-dulu, batuk tu tak sesuai pada tempatnya. Sudah batuk. Dalam parlimen bincang batuk. Batuk saya sebab bila duduk dalam parlimen tengok kan. Yang ni tahniah yang dapat pingat, yang ni tahniah. Bila nak bincang masalah rakyat ni, saya dengan itu bersetujulah dengan tahniah daripada YB sini. Kerana dapat pingat dah. Penat saja duduk tengok dekat dalam tu. Jadi sistem yang dibawa oleh Parti Keadilan adalah aspek yang mana Robert Dahl sebut Parti B yang menjadi oposisi mesti bersedia jadi kerajaan. Political opposition. Jadi kalau di UK dia panggil Her Majesty Opposition. Jadi saya mulakan dalam Suara Keadilan penulisan berkaitan oposisi. Jadi dia parti yang bagi saya agak menarik apabila dia bersedia nak menjadi kerajaan. Sebelum ini belum ada parti yang nak berani jadi kerajaan federal. Kerajaan pusat ada, kerajaan negeri ada dengan izin. Kelantan 1990, Sabah pernah ada kerajaan negeri yang berlainan dengan kerajaan federal. Tapi datang pula parti ini, kecil parti ini. Parti Keadilan ni kecil. Sampai orang sebut masa itu seperti cacing hendak menjadi naga. Dah lah keinginan besar. Masuk Pilihan Raya 2004 kalah tinggal satu kursi. Lagi tak digelakkan dia orang. Kan? Jadi proses itu satu proses yang panjang. 208 kerajaan berjaya ditubuhkan di Selangor. Tetapi ramai orang kata, apa yang berlaku 208, 2018 adalah one off. No. Terutama anak-anak lah. Anak muda kena ingat 2018 tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan bertukar. Tak pernah. Di federal kan? Tak pernah. Siapa sangka zaman, kalau siapa yang hidup tahun 90-an, siapa sangka UMNO hanya tinggal 20 kursi lebih. Dulu 120 kursi dan sebagainya. Tapi 2008 Selangor jatuh bersama negeri lain. Tapi 2018 adalah kesinambungan daripada apa yang berlaku ketika oposisi diperkukuhkan pada tahun 1998, apabila Parti Keadilan Rakyat pada bulan September ditubuhkan, dan kemudian apabila Pilihan Raya 99 ada satu manifesto keluar Malaysia yang lebih adil, yang mana keinginan nak jadi kerajaan. Orang politik dia kena ada keinginan kerajaan. Sebelum ni orang Malaysia tak ada. Orang politik Malaysia ni jadi politik lah. YB ni ada dua jenis, yang berhormat satu, yang berharap satu. Ramai yang berharap tak dapat jadi yang berhormat. Jadi ini satu masalah. Dan apa yang berlaku sekarang, sebelum saya bagi dekat Dr. Yip, apa yang berlaku sekarang 2 tahun ni kita bicara tentang apa? Undi 18. Awal hujung tahun 2023 kita bincang tentang adakah perlu semula kerajaan tempatan ada pilihan raya. 2 hari lepas saya bincang dalam bernama adakah perlu RUU kerajaan kekal 5 tahun. Ini datang kerana adanya check and balance, pengimbangan antara kerajaan dan juga parti yang bukan dalam kerajaan atau ditermakan oposisi. Kalau tak ada dua ni, dia akan berlaku masalah. Dia akan jadi monoton, akan jadi monopoli sebuah parti politik dan sebagainya. Dan sejarah telah menunjukkan apabila adanya dua koalisi yang besar dan akhirnya bergabung, akhirnya bersaing, yang untungnya rakyat. Yang untungnya dasar itu lebih ke tengah. Dan sekarang kita lihat rakyat sendiri dah berani mempertikaikan, mengangkat, mengambil apa saja pandangan dan sebagainya tanpa rasa takut, kerana kita dah ada rencam, parti politik dah pelbagai, tak ada majoriti. Sekarang mana ada parti majoriti? Sekarang ni kerajaan CSA, kerajaan perpaduan, dia bukan majoriti, tidak ada parti majoriti. Dan ini terbukti kerana apabila opposition tu kuat,
akhirnya semua dasar dapat dilihat, dipantau dan sebagainya. Bukan saja masuk dewan, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, terus jadi akta, terus jadi dasar dan sebagainya. Jadi oposisi itu penting, tapi sejarah asalnya sebenarnya saya melihat kepada susah jerit perihnya perjuangan ketika 1998. Saya cuma orang melihat di tepian, melihat rakan-rakan, melihat pejuang-pejuang itu mengangkat untuk melahirkan negara yang lebih adil, negara yang lebih saksama, yang lebih barkah, walaupun dia bermula dengan politik cultural tadi. Wallahualam, itu base pertama lah. Dah habis masa ke apa? Kata sejam nanti dia cakap habis masa buku ni. Masa sebelum tu saya juga jemput lah yang sedang mengikuti live ni, boleh ada soalan boleh tanyakan, tinggalkan di ruangan komen. Nanti saya akan cuba, kalau ada masa kita akan utarakan kepada pembicara. Cumanya bezanya dia tak dapat hadiah buku lah. Yang sebab hadiah buku untuk yang sedang ni. PDF yang tak ada. Versi PDF tak ada. Bila seminar ni yang secara fizikal ni boleh lah bersedia kalau soalan dan sebagainya. Baik, kita teruskan pada kupasan bicarakan buku ni. Dr. Hamdan disebut tentang tadi politik oposisi. Sebab saya, kalau kita tengok buku ni dihasilkan sebagai bertesis Dr. Hamdan dalam tesis beliau yang bertajuk satu kajian tentang kemunculan evolusi dan pengukuhan Parti Keadilan sebagai sebuah entiti parti politik oposisi di Malaysia 1998-2008 yang telah diselesaikan di Universiti Selangor. Ada tu tajuk dia sampai situ tadi 1998. Agak panjang sikit. Tu kena baca sini. Okey, itu dah ada hasil dia betul. Cuma itulah pada waktu itu, sebab Dr. Hamdan sebut tadi, waktu itu politik oposisi ni dia masih tidak popular, sebab kita beranggapan dia pembangkang ni tak ada harapan untuk menjadi kerajaan dan sebagainya pada waktu itulah, sebab didominasikan oleh kerajaan yang berbanding pada hari ini. Sebab dia, kalau kita politik pada hari ini, dia pelbagai kemungkinan. Hari ini mungkin kita berkawan, esok mungkin lawan. Sebab dia tidak boleh dijangkakan politik pada waktu itu berbanding pada politik yang 10-20 tahun lepas. So macam mana Dr. Hamdan, sebab kita nak minta idea lah Dr. Hamdan, terfikir untuk tertarik untuk mencadangkan membuat kajian atau penulisan berkaitan dengan politik. Mungkin pada waktu itu orang beranggapan baik kita buat kajian tentang politik kerajaan, pentadbiran kerajaan, sebab mungkin sumbernya lebih banyak kan, maklumatnya lebih banyak. Tetapi kenapa memilih kita buat kajian dan penulisan tentang politik oposisi, kalau boleh datang dan kongsi. Okey, sebenarnya untuk makluman lah, buku ini cuma sebenarnya 1/4 dari tesis tu. Kalau disebut tadi dalam tesis tu, dia adalah dalam bab kemunculan. Jadi nak cari masa, nak betul lah yang tadi yang Prosidin sebut tadi kan. Saya nak tengah buat yang Patani pula kan, tiba-tiba drill seminggu, drill kat atas macam klinik gigi kat atas tu, dia tengah repair chancellery tu. Jadi bila sebut tentang kemunculan, sebab saya cadang nak menyambung berkaitan dengan evolusi tu, dan proses yang cukup panjang itu adalah kita kena lihat fasa dalam politik Malaysia. Politik Malaysia ni, orang ramai walaupun mengatakan ini politik baru. Tidak, sebenarnya bagi saya ini kemunculan semula politik baru. Politik baru sudah muncul ketika zaman gerakan dominan dulu, ketika sebelum adanya tragedi racial riot 1969. Masa itu sudah ada sebuah beberapa parti politik yang dominan. Akhirnya berlaku pertikaian kaum, akhirnya muncul Barisan Nasional. Munculnya ideologi kebangsaan. Mungkin ramai lupa bahawa ideologi kebangsaan rukun negara muncul pada 1 Ogos 1970. Dia bukan tiba-tiba lahir tahun. Jadi proses pertama Malaysia, kita lihat kan sejarah bagaimana untuk menggabungkan rakyat Malaysia mesti social contract, itu satu pasal. Satu kedua, bagaimana ketika kita melihat apabila Malaysia dibentuk 1963, kita kena ingat masa itu nak berubah bukan senang. Tahun 1963 dan 65, antara aspek besar dalam terpisahnya Singapura daripada Malaysia adalah konsep asas multiculturalism. Jadi ada ketidaksediaan kita menerima multiculturalism itu, kepelbagaian budaya. Itu dah bab Malaysia sekarang dah cerita lama dah.
Baru ni kita sibuk tentang Ashabul Kahfi, kan? Cerita Ashabul Kahfi, cerita anjing boleh samak tak samak ni, tahun sebelum perang dunia kedua dah mula dah. Jadi banyak benda tak selesai ni, batah lagi politik. Kan, politik ni adalah bermula dengan politik komunal macam MCA, MIC dan juga UMNO berkembar masa itu, bergabung, akhirnya menubuhkan Perikatan Rakyat kita Nasional pula, apa nama? Lain pula bunyi dah. Tak, yang dulu tu parti apa? Perikatan ni. Jadi yang sebelum muncul Barisan Nasional. Okey. Jadi sekarang ni proses utama adalah semakin kita berkembang, kita perlu melihat politik ini paling penting sebenarnya tadbir urus tata kelola, good governance. Yang keduanya adalah integriti. Yang ketiga adalah keadilan untuk semua. Adakah itu berlaku? Semakin kita berkembang, masalah-masalah itu cukup dominan masa 1990-an. Dalam DEB contohnya, DEB satu faktor dasar yang baik tapi memperkayakan kumpulan kecil umpamanya. Jadi bermula dengan zaman Tun Razak, tapi akhirnya DEB telah disalahguna memperkayakan sebahagian kecil saja. Jadi kat mana hala tuju Malaysia begitu? Jadi perlukan satu check and balance. Kalau dia terlampau dominan dan sebagainya, dia akan jadi satu masalah. Satu negara ni akan kekal tepu. Sebab negara ni kita ingat kita banyak potensi, tapi masa sama kita kena melihat rencam itu. Sebab tu apabila kita berada dalam bilik dewan ini, antara aspek yang besar yang dibawa oleh almarhum Ustaz Siddiq Fadil adalah manhaj Malizi itu. Jadi politik yang bagaimana yang kita perlu bina berdasarkan manhaj Malizi, itu yang pertama. Yang perlu dipackkan, perlu dilibat uruskan dengan fiqh wataniyah, iaitu kewarganegaraan itu. Jadi sampai bila kita hanya berpaksikan komunal. Malangnya Malaysia ini, kalau saya dalam buku saya pun adalah kita melihat kepada kita terlampau berkomunal dalam politik identiti, politik bangsa. Itu masalah dia. Orang memilih bangsa, itu peringkat asas. Tapi masa yang sama, apabila berlaku politik unsankarable, saya suka guna terma lah kan, unsankarable. Tahu tak unsankarable apa? 2008 tiba-tiba BN tumbang. Tak pernah dah hidup. Saya sendiri kata tak. Agaknya sampai saya umur berapa agaknya kerajaan ni akan maintain. Tapi kalau kita tengok sejarah Asia, parti-parti besar di negara Asia telah lama tumbang. Golkar umpamanya, Parti Kongres umpamanya yang seusia dengan Barisan Nasional. Bukan saya nak mengkritik Barisan Nasional dan sebagainya, tidak. Ini berkaitan perbincangan sem politik. Ini bukan cerita pasal politik. Ini bukan pilihan raya semata-mata. Tak, ini cerita politik. Dah memang politik, takkan nak cerita biologi, kan? Itu masalahnya. Jadi aspek utama kita lihat adalah parti besar semua dah tumbang. LDP tumbang Jepun. Yang tinggal masa tu Barisan Nasional je. Yang lain semua tumbang. Golkar yang sekuat itu boleh tumbang. Parti Kongres di India boleh tumbang. LDP jatuh. Cuma yang naik tu sekejap lah. Dia punya Parti Demokratik Jepun naik sekejap, jatuh. Cuma apabila what's next untuk Malaysia? Jadi apabila kita melihat politik oposisi ini adalah peranan ahli-ahli oposisi sebagai ahli parlimen untuk mengimbang dasar, memberi solution. Itu beza dengan pembangkang. Dia kritik dan bagi solution, bukan dikritik hujahnya dan sebagainya tapi tanpa solution. Itu peranan besar yang perlu dibuat kerana opposition ni perlu bersedia jadi kerajaan. Dan ini terbukti kritikan paling besar 2018 bila naik je kerajaan, ada orang kata je kerajaan tak tahu nak buat apa pula. Dah tenganga pula. Jadi dia macam lah, sebagai saya watak saya lebih protagonis kan. Dia naik tiba-tiba apa pula boleh buat ni. Lepas tu salahkan Anwar Ibrahim. Bila pula Anwar Ibrahim jadi menteri dalam kabinet 2018 contoh ya. Jadi proses itu menyebabkan proses itu dia stagnan. Jadi apabila ada oposisi yang kuat, kita lihat sekarang semua benda ada. Orang boleh check and balance. Kalau kita tengok undi pun, kita nampak satu undi yang cukup menarik. Undi keluk sokongan dan sebagainya. Dan ini perlu ada apabila andai kata kita nak memulih Malaysia. Jadi antara proses memulih Malaysia, yang pertama kena ada opposition yang kuat, oposisi yang kuat. Yang kedua, perlu ada dasar yang jelas, yang perlu ada check and balance, dihujahkan dan sebagainya dan disolusikan. Yang ketiga adalah kita masuk lagi satu zaman baru, anak muda di depan sana. Sudah ada tanda-tanda bahawa orang tidak lagi memilih parti politik. Orang sudah memilih calon.
Kalau dulu orang tengok logo, saya dulu kecil-kecil tu, masa sekolah rendah, sekolah menengah, cantik lah logo ni, tengok roket cantik kan. Saya masa balik kampung, kebetulan kampung nenek saya di Taiping, tiba-tiba ada parti roket. Masa tu saya darjah 2. 20 tahun selepas itu saya jumpa nama dia Pak Din. Saya jumpa Pak Din itu masa saya dah 30 tahun saya jumpa Pak Din tu di Rawang. Dia kata, saya lah bertanding dulu dekat Taiping tu lah, parti roket. Kita kan tahu itu DAP ke. Cantik parti, budak kecil, roket kan, cantik. Padahal tiba-tiba masa 2008 lagi cantik. Dah lah, sudah ada roket ke bulan pula, lengkap. Roket ke bulan, dilihat dengan mata. Kan perkataan rakyat perkataan harapan ke rakyat kan. Roket itu PAS dengan DAP pernah baik, jangan risau. Kod lupa kan. Roket ada mata, lengkap. Roket pergi bulan kan. Itu satu proses yang mana menariknya apabila ada check and balance itu. Adakah anda pilih parti politik atau pilih tokoh? Sekarang saya buat orang KJ kan, keluar sekejap. Cukup glamour, saya tiap kali siri saya tak pernah miss. Cukup menarik. One day orang kata, apa guna lagi parti politik? Kita boleh ahli parlimen saja. Jadi bila pilih ahli parlimen, mana ada parti majoriti? Yang berlaku sekarang itulah. Orang pilih parti politik atau orang kata menyampah parti politik ni. Tak pernah dalam sejarah Malaysia ada 3 Perdana Menteri dalam satu tempoh. Rekod dulu Yang Maha Mulia Pada Kebenaran Tuan Agong kan, sampai 4 Perdana Menteri dilantik kan, tak pernah berlaku. Dah macam Thailand dulu lagi, jarang betul tukar gambar atas tu. Thailand dia ujung tahun satu, ujung awal tahun satu kan. Jadi Malaysia tak, tapi Malaysia sedang berlaku itu. Ini satu proses yang sebenarnya satu kejutan, tetapi dia akan jadi stabil andai kata kita melihat aspek itu lebih positif. Oposisinya kuat, cuma ruang untuk bila jadi macam ni, masalah utama adalah bagaimana seterusnya dalam kita melihat oposisi politik dan politik bernegara ini, bagaimana proses ini dikekalkan tanpa ada gangguan. Itu yang disebut oleh dan sekarang ni yang disebut sekarang tengah bising dekat luar sana, RUU kekal. Sebab bila jadi macam baru ni, lepas COVID, naik turun, bukan saja rakyat yang pening kan, tapi pembuat dasar kerajaan pun pening, government servant pun pening, dasar bertukar dan sebagainya. Ini menyebabkan proses untuk membangun negara akan jadi masalah. Dan tak apatah lagi kalau FDI, pelaburan asing, kestabilan sebagainya. Jadi proses ini adalah proses memulih. Kita tak heran dia naik turun, sebab kita dah tak ada lagi yang bagusnya adalah kita tidak ada lagi parti politik yang dominan, tidak ada majoriti. Tapi one day anak muda terutamanya, anda akan jadi first time voter sudah. Sebab first time voters anda pangkah kerana emosi. Kalau kita lihat kajian sebelum ni kan, kita buat undi 18, kami buat undi 18. Dia ikut apa yang ada dalam TikTok, dia letak, bagus. Yang paling penting dia akan pilih apa yang tengok kat TikTok. Itu nama dia oposisi, itu cultural. Baik PRU 2022, baik PRN 2023. Tapi one day anda akan berkembang. Pilihan raya bukan tiap-tiap hari. Masuk pilihan raya akan datang, anda sudah ada manifestasi, boleh fikir sebagainya. Tapi masa sama, nak pilih guna apa? Parti politik atau dan rata-rata kita buat kajian pada tahun lepas, ramai minta kerajaan sekarang ni kekal. Okay? Kekal supaya ada kesinambungan dan sebagainya. Baru ni, so forget it lah bab ni. Orang politik dia macam-macam langkah lah. Langkah Dubai, langkah Kajang, langkah itu, langkah ini. Yang terbaru dengar langkah coket. Makin lama makin dekat. Lama-lama langkah Viseri Jaya pula. Panjang cerita tu. Kalau langkah Viseri Jaya, Dr. Yip terlibat. Okay, langkah-langkah ini yang menyebabkan orang marah. Sekarang ni pilihan rakyat atau pilihan orang politik. Jadi dia bermula dari proses itu. Jadi politik oposisi ni sebenarnya fokus lebih kepada parti keadilan. Dia membawa kepada kesediaan untuk pembangkang, quote unquote, menjadi oposisi dan akhirnya memberi sepatutnya saya dari dulu saya kritik kena ada shadow cabinet umpamanya. Pembangkang kena ada shadow cabinet. Opposition mesti ada shadow cabinet. Kalau kerajaan ada menteri pelajaran dia, opposition mesti ada menteri pelajaran dia, dia counter balik dan bagi solution. Dan ini jarang berlaku di Malaysia. Macam sekarang Esko sidang DUN Selangor sudah ada. Jarang berlaku tu. Sekarang ni bila sidang DUN Selangor baru ni, opposition dah ada dia punya shadow cabinet. Yang ini Esko A jaga kebajikan,
dia punya YB seorang akan jaga kebajikan. Dia akan bergerak menggunakan fakta dan akan memberi hujah dan sebagainya. Ini sepatutnya berlaku, politik matang. Tapi hujungnya kita kena ingat bahawa ini sebuah negara. Apa pun politik kita nak buat, yang paling penting adalah bagaimana nak jadikan negara ini berkat. Untuk negara ini berkat, kena ada politik nilai. Untuk ada politik nilai, orang politik itu kena ada model dia. Sebab malang ni Malaysia tak macam negara lain. Malaysia ni saya tak tahulah, mungkin di Malaysia kita belajar pengajar Malaysia, itu pun tak faham. Kan international biasa lebih skor daripada local student pengajar Malaysia. Sebab di tempat lain dia ada citizenship study. Kalau kat Jerman ada citizenship study tentang kerajaan daripada sekolah rendah sampai ke atas. So dia bagi pencerahan, pemberdayaan dan sebagainya. Kita tak. Kita ada gap kat situ. Sekolah politik pun tak ada. Yelah, habis sebab politik je orang takut. Sebut politik, sudah kita nak cerita politik lah tu. Padahal saya tak ada kena-mengena dengan politik, dia kata. Dia tak tahu mi dia makan pun ada kaitan dengan dasar. Sebab dia bincang cukai mi kat situ, mi kuning tu. Ada kaitan dengan dia. Harga naik turun, dia bincang cukai tu. Dia kata dia tak ada kena-mengena. Saya tak peduli lah pasal politik. Lepas tu banjir marah, longkang tersumbat. Politik lah tu. Kan? Sebab Malaysia ni red tape dia banyak. Contoh, kelapa sawit siapa jaga? 4 kementerian jaga. Dah jadi buah lain kementerian dia. Kita punya birokrasinya tinggi. Sebab tu kena opposition dan kena kuat. Contoh, bila banjir Shah Alam, siapa yang jaga banjir tu? JKR, Jabatan Tenaga Jalan Tali Air. Jangan terkejut, Jabatan Pertanian ada setengah tu, dia jaga kawasan tu. Kawasan parit saliran dan sebagainya, bukan GPS. Kita pun pening, macam baru ni kan dekat Kelang. Jalan tu, siapa punya jalan tu? Yang orang tu cat sendiri tu. Ini duit saya. Siapa punya jalan tu? Kan? Cuba tanya jalan tu, siapa tuan dia? Yang berlaku daripada Kelang sampai ke Sabak Bernam tu, sebelah kanan sengit, sebelah kiri siap, semua kenapa? Dia sebab kita tak ada pengimbang. Tambah-tambah kalau di Sabah Sarawak. Tengok Sabah Sarawak, macam bulan mendarat tu. Roket mendarat jalan tu. Siapa punya? Air tak ada, contoh di Sabah. Siapa punya? Jadi opposition tak kuat. Sebab apa? Sebab masing-masing sibuk berpolitik. Sebab tu bagi saya, apabila opposition sudah ada, dan akhirnya dalam buku saya tulis juga tentang bahagia, apabila ada opposition, kita akan lahir dasar-dasar yang hebat. Contohnya undang lompat parti. Kita ramai pemenang Olimpik dalam lompat katak dan sebagainya. Kenapa? Sebab tak ada law. So ada 6-7 undang-undang yang akhirnya memberi ruang kepada rakyat. Padu umpamanya. Padu kan fakulti dekat UNISEL yang saya sebut padu ni dalam bawah Kementerian Ekonomi. Sebab kita nak segmentkan, kita lihat apabila ada check and balance, segmentkan bagaimana apa kita panggil tu, subsidi supaya dapat kita salurkan kepada orang yang memang layak. Contoh yang belum ada, mungkin rakyat boleh jadi opposition sebenarnya. PKK ada tak sini? Mereka awal kanak-kanak, kan? Ada tak kementerian yang jaga kanak-kanak? Dasar kanak-kanak dibuat oleh siapa? Dasar apa? JKM ke? Kementerian wanita ke? Tak ada kan? Ada ke tak ada? Katalah nak buka tadika. So, dengan siapa ni? Siapa yang nak bagi definisi kanak-kanak? Umur kanak-kanak tu berapa? Siapa? JKM ke? Kementerian wanita ke? Kementerian yang JKM dia kadang-kadang ada ni. Adakah jabatan-jabatan yang berkaitan? So, dasar tak ada. Kita ada yang jaga sekolah rendah, ada kan? Sekolah menengah ada, kementerian. Universiti ada. Tadika siapa? Preschool, siapa jaga? Tak ada. Ini nak bawa sekarang ni, kalau opposition tak berfungsi, kita, sebab asalnya opposition yang dilahirkan di dalam ini tidak bermula dengan parti politik. Dia mula dengan gerak, dia mula dengan adil. Dia bukan parti politik. Dia bermula dengan rakyat, semangat rakyat untuk membawa isu rakyat kerana mereka melihat orang politik tak boleh harap. Jadi akhirnya bila dia bergabung, dahirlah parti politik. Dan kita kena ingat, ramai lupa dalam politik keadilan ini. Seorang, bila saya sebut tadi, cacing menjadi naga, kan? Ramai orang tak tahu kan? Itu disebut pada 2004 sebenarnya. Apabila kita tak ingat peranan seorang wanita berjiwa besar, Datuk Seri Wan Azizah, bukan senang seorang wanita nak masuk politik Malaysia. Dan kadang-kadang kita lupa, beliau adalah ketua pembangkang yang pertama. Dan yang kedua, beliau adalah timbalan Perdana Menteri yang pertama, wanita. Dan tidak mudah untuk seorang wanita yang tidak ada pengalaman politik untuk survive sedemikian lama dan berhadapan dengan
otak-otak politik sehebat dan seganas orang politik yang ada masa itu. Ganas bukanlah bunyi ni, ganas lah, orang politik ni kena ganas. Kan, dia tak boleh tiba-tiba sopan santun sangat. Tak boleh orang politik sopan santun, payahlah. Kan. Okey, yang sebelum saya berserah balik, untuk keadilan kalau tengok atas tu kan, mata. Kan, mata dan sebagainya. Mata tu sebenarnya bukan mata Datuk Seri Anwar sebenarnya, lahirnya logo tu. Sebab saya temu ramai-ramai, antara pengasasnya adalah ada Profesor Profesor Makno Nawawi, Dr. Makno Nawawi. Mata tu datang daripada logo WAMI. WAMI World Youth kan. World Muslim Youth. Tu yang bulat, kita pergi Google tanya. Tu macam mata. Orang kata, oh mata tu yang angkat tangan tu mata lebam tu. Satu kebetulan Dr. Azizah Dr. Mata. Dan satu lagi, nama keadilan tu secara kebetulan lahir apabila Prof. Dr. Makno Nawawi terbaca surat khabar masa kecil, dia teringat nama daripada nama daripada sebuah parti Turki, Adalet Partisi. Itulah adil tu muncul. Jadi ramai kata keadilan ni justice, sampai kata ini adalah idea John Rawls, theory of justice. Mana ada berat-berat, sebenarnya simple je lahir daripada surat khabar je. Surat khabar, dan akhirnya dia berkembang. Dan idea kena ingat ya, keadilan untuk semua, dengan berpaksi perlembagaan, dan akhirnya parti ini yang paling penting berhasrat untuk jadi kerajaan. Jadi pengimbangan tu sebenarnya yang untungnya adalah kita rakyat yang boleh melihat. Macam saya sebut tadi, kalau mereka tak fungsi, rakyat yang boleh jadi opposition pula, boleh minta. Macam saya sebut tadi, macam PKK kan ramai preschool kan, betul juga nak jadi buka tadika sekarang, macam mana? Siapa dasar tu kat mana? Dah pencik bola tanggung lah, bola sana pergi sana tak selesai. Kenapa tak saya dengan ini akan dengan ini, katalah nak ada orang parlimen, orang politik, so, saya dengan ini akan menubuhkan Kementerian Peningkatan Kanak-kanak Malaysia. Tak pasal orang semua mangkah kan. Contoh, orang Malaysia ni diseronok dulu, tepuk-tepuk, kemudian baru dia fikir. Itu kelebihan orang Malaysia ni. Itu kelebihan yang soal politik lah. Kalau nak jadi kat politik, nak bertanding, PM tepilah ya. Beritahu mana tahu ada sikit-sikit baru kalau nak warna apa nak pakai. Itu main peranan tu. Kenapa warna biru merah? Kenapa warna biru merah? Kenapa? Sebab ni pernah dibincangkan dalam tesis, saya tak masukkan untuk buku ni. Biru merah adalah warna menang. Tengok Jordan warna apa? Malaysia warna kuning kan? Jordan warna apa? Dalam psikologi, warna yang menang adalah biru dan merah. Kan? Liverpool warna apa? Man City warna apa? Semua menang kan. Dia macam tu. Dia ada psikologi warfare dalam perang. Bayangkan you pergi perang pilihan raya, pink polka dot, apa jadi yang mati tu kan? Gambar terkorak, gambar apa baru ni, kalau parti bebas, gambar kunci, gambar buku. Parti yang menang ni, theory of colour ni dalam politik ni adalah pasal tak merah biru. Dan akhirnya ada setengah orang pernah bila saya interview, saya tak sebut dalam ni, dia kata one day, kenapa dia tak sokong, dia tak setuju parti ni lahir. Kenapa? Bukan kerana nama. Okey, nama tadi disebut oleh siapa tadi? Keadilan Kenapa PKR? PKR tu lahir daripada utusan Melayu, utusan Malaysia. Sebab keadilan lahir, ROS-nya didaftarkan sebagai keadilan, huruf besar. Jadi kalau saya orang politik yang against keadilan, takkan saya nak pakai itu. Sebut pula iklan pula keadilan. Jadi PKR senang, parti kacau rakyat. Senang. Kan? Akronim dia masa tu. Ayat surat khabar pertama yang keluarkan PKR adalah Parti Keadilan. PKR ni apa akronim ni adalah utusan Malaysia. Tapi malangnya ahli keadilan sendiri sebut PKR. Itu malangnya. Jadi dia ada sebab kenapa sebut keadilan. Macam cerita apa, macam kedai restoran lah. Kenapa restoran mamak dia ada ujung ni macam doa. Maju kan, yang ini bahagia, semua gembira kan, maju kan. Mana ada hakim merosot, tak ada kan restoran, tak ada. Dia restoran hakim maju. Samalah, keadilan adalah yang benda boleh dijual, dan warna adalah mainkan peranan. Okey, peranan-peranan inilah sebenarnya nak menunjukkan weak power. Dan satu lagi, ketika pematang power disebut oleh Saudara Hafiz, kenapa angkat tangan menuju Putrajaya. Saya terlibat memang kat dalam tu sebagai untuk buat survey. Saya pergi pematang pauh situ menuju Putrajaya. Maksudnya kita nak angkat, nak bawa, kita tu maksud parti tu nak bawa calon ini menjadi Perdana Menteri. Yang buat macam tu, semua kata angan-angan tinggi, Anwar Ibrahim angan-angan tinggi dan sebagainya kan.
Bagi saya pernah komen dalam Awani. Yelah, dia seorang ahli politik kena langgangan tinggi, takkan dah JKK je. Kan? Saya ni masuk pertandingan ni untuk jadi JKK, tak cukup. Dia kena ada aim dia, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi betul. Jadi proses ini adalah satu proses yang mana kita selama ni dinegatifkan bahawa pembangkang ni itu je kerja dia. Angan-angan tinggi, kacau orang, tak ada idea. Tapi kita tengok bila pembangkang kuat, dengan izin, opposition kuat, apa yang kita dapat sekarang? Check and balance. Tak ada orang yang takut pun sekarang. Kalau kata dia kata dia sokong A, nanti akan ada backlash kat dia. Tak ada kan? Bagi pandangan kat Facebook, relax je. Kecuali melanggar akta dan sebagainya, hasutan sebagainya. Yang lain bagi pandangan ke, tak ada apa kan masalah. Jadi inilah kelebihannya. Cuba dulu. Dengan aku janjinya dengan apa, cuba dulu cakap sikit je. Saya pernah kena dulu. Pensyarah jangan berpolitik Dalam kelas saya ni mengajar saya politik. Kan? Takkan saya nak cerita pasal kimia. Kan? Cerita matematik. Menangis Dr. Saibah kalau mengajar. Kan? Saya matematik pun kulu hayang. Itu masalah dia. Jadi proses itu. Okey? Panjang pula. Terima kasih. Okey, wallahualam. Terima kasih. Dr. Amir telah memberikan penjelasan dan penerangan tentang peranan dan juga kepentingan politik oposisi dan juga menyentuhlah beberapa isu yang berkaitan, isu semasa berkaitan politik oposisi. Dan seterusnya, sebab kita terbatas masa ni sebenarnya pukul 4 dan sebelum kita akan buka pada penonton yang ada ni, hadirin yang ada ni untuk menanyakan soalan. Saya rasa tak lengkap untuk kalau kita tak tanyakan soalan ni Dr. Hamdan sebab dia merangkumi sebab tadi bahagian satu selesai kita bicarakan tentang politik oposisi. So yang sebagai yang terakhir ni soalan ni kita nak dengar juga apa ni perkongsian Dr. Hamdan tentang, saya rasa yang intipati buku ni lah yang mainnya adalah tentang mengupas dan juga menulis tentang Parti Keadilan Rakyat atau keadilan. Kalau boleh dalam masa yang ada ni Dr. Hamdan boleh kongsikan sebab kita maklum bahawa keadilan telah menjadi daripada oposisi pada kerajaan dan menjadi komponen yang utama yang penting pada kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan saya rasa di depan kita ada ramai anak-anak muda ni yang meminat tahu tentang sejarah keadilan ini, Parti Keadilan Rakyat. Kalau boleh Dr. Hamdan boleh kongsikan melalui pengalaman penulisan dan kajian dan sebagainya. Untuk yang terakhir silakan Dr. Hamdan. Tentang parti Okey, dalam buku ni saya fokus tentang perubahan fasa 1 sebab fasa 1 ni sebelum adanya gabungan dengan Parti Rakyat Malaysia, bab 3 contohnya reformasi 98. Dia prosesnya apabila ialah proses yang saya sebut tadi, pemecatan dan sebagainya pada 2 dan 3 September 1998, dan kemudiannya satu yang paling besar sebenarnya adalah pada 12 September 1998 apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim balik ke Pematang Pauh dan buat satu deklarasi yang dinamakan Deklarasi Pematang Pauh. Okey, yang paling penting sebenarnya adalah ayat keyword yang paling besar bagi saya apabila parti ditubuhkan adalah konsep islah. Di sini disebut menyedari kesan Al-Quran, maksud tidaklah kami mahu melainkan untuk melakukan islah sekuat daya kami. Sebenarnya proses itu ada satu proses yang panjang. Malah Madani yang ada sekarang lahir daripada aspek islah itu, dan sebenarnya lebih dulu pada siapa yang mengikut daripada awal dasar perjuangan yang bawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak sebagai pemimpin pelajar dan kemudiannya di dalam ABIN sebagainya, banyak dasar yang ada kadang kita tak tahu benda tu adalah daripada dia. Contohnya perbankan, sistem bank tidak tanpa faedah umpamanya, Yayasan Anda Akademik, Yayasan Presiden memang lebih arif lah, dan bagaimana memberdayakan ruang untuk anak-anak belajar dan sebagainya. Dan sebelumnya yang paling besar adalah ucapan beliau di Istiqlal di Jakarta yang akhirnya menyebut tentang masyarakat madani, dan kemudiannya membina apa yang disebut oleh ditulis pada 1997 tak silap saya, Asia Renaissance, kebangkitan Asia. Jadi apabila beliau dipecat umpama pada mulanya, kemudian impact itu menyebabkan muncul, sebab saya ingat lagi dia bertitik tolak pada 5.30 petang 2 September 1998. Semua orang Malaysia pening. Pasal apa kena pecat ni? Dia umumkan kemudian di TV3 dan akhirnya mencetus satu gerakan gelombang yang besar. Itu saya sebut tadi, gelombang cultural, sebab yang bangun, yang bangkit adalah sebagian besarnya adalah orang Melayu dan aktivis hak asasi.
masa itu ya. Dari proses itulah menyebabkan muncul apa kita panggil gerakan reformasi. Kalau siapa yang tengok Google, sempat tengok YouTube sebagainya, dan mungkin pernah tengok kan, sebahagian ceritanya ada dalam filem tu. Filem Anwar The Return. Anwar apa? Yang baru ni kan, yang ada Untold Story. Banyak lagi Untold tu. Dia Untold Story sebahagian kecil saja yang ditayangkan. Sebab apabila proses itu bermula, dan proses ini menyebabkan mereka melahirkan beberapa nama-nama besar. Akhirnya pada akhir mulanya tertubuhlah Adil dan Gerak, yang mana NGO yang bergabung sebagainya. Dan kemudiannya atas hasrat tu ditubuhkan sebuah parti politik, yang mana dalam bab 4 ni jarang boleh jumpalah saya guna dokumen-dokumen asal yang ada ketika penubuhan, termasuklah dia punya perlembagaan dan sebagainya. Yang mana waktu itu pelancaran pada 4 April 1999 ini, di mana Anwar Tahir yang disebut oleh Tuan Haji Anwar Tahir, disebut oleh Saudara Hafiz, bermula satu proses yang cukup panjang, yang mana asasnya adalah untuk melahirkan Malaysia yang lebih baik. Jadi penubuhan itu cukup rencam, yang mana aktivis asasnya adalah dimulakan oleh penggerak-penggerak ABIM di Sarawak, umpamanya dimulakan oleh pimpinan ABIM Sarawak. Antaranya adalah Saudara Zurusdi umpamanya, dan banyak lagi lah yang saya sempat interview. Dan akhirnya tertubuhlah parti ini. Tapi parti ini sebenarnya penubuhannya cukup unik sebenarnya. Tapi ada setengah tu saya tak boleh cerita dalam ni kan. Dia cukup unik. Kenapa dia ditubuhkan di Terengganu, kenapa dia patah balik, kenapa logonya kemudian, siapa yang buat logo itu, kenapa orang tu marah sangat dengan warna merah warna biru ini. So saya ingat lagi masa satu interview ni, satu hari, that was 1998, 1998, satu hari nanti warna biru akan menggantikan warna biru tua. Saya ingat sampai sekarang. Benda tu akhirnya terbukti 2018 warna biru muda itulah menggantikan warna biru tua yang dominan selama hampir 6 dekad, lebih 6 dekad. Jadi parti ini ditubuhkan kerana paksi asasnya adalah Marhainism. Marhainism ini adalah satu proses mana mengangkat inspirasi rakyat. Walaupun tak sempurna, ada kritikan-kritikannya dan sebagainya. Ada yang cop itu, macam cop ini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya paksi asasnya adalah melihat melihat Malaysia yang lebih baik. Itu bagi pandangan saya, Malaysia yang lebih baik. Sebab saya tidak untuk memihak mana-mana. Sebab untuk makluman saya PAS pun saya tengah buat. Saya tengah menulis tentang amanah. Warisan pun saya ada artikel kan. DAP je belum. UMNO saya dah buat kan. Jadi saya melihat kepada setiap satu tu ada strength dia. Cuma ujungnya kita perlu lahirkan sebuah parti politik yang benar-benar ikhlas, benar-benar mengangkat politik nilai, benar-benar meraihkan demokrasi. Yang paling penting, andai kata nak jadikan sebuah negara ini negara yang berkat. Sebab ingat kita dengan izin kita sedang dalam proses fasa ketiga memulih Malaysia, iaitu menjadikan Malaysia yang lebih baik. Baru ni keluar Netflix, pening orang tengok Netflix baru ni kan. Saya tak boleh sebutlah cerita apa kan. Jadi kita dah jadi masalah masa tahun sebelum ni, laughing stock of dunia lah kan. Sekarang ni dah ada cerita baru kat Netflix. So sudah sampai masa kita melihat untuk membina Malaysia lebih baik adalah kita perlu melahirkan ahli-ahli politik yang lebih baik, yang angkat politik nilai, ataupun yang macam Mahathir Budiman lah, ahli politik yang berbudiman. Tak kira lah dia parti apa pun. Jadi model utama yang digunakan adalah masa itu adalah parti oposisi. Kerana apa? Okey, kerana pertama yang terakhirnya lah, Malaysia tidak boleh kita ni orang Malaysia bukan orang yang terlampau ada idealistik. Jadi untuk menubuh sebuah parti politik, dia kena ada orang-orang yang besar. Dia punya tokoh mesti besar, baru orang ikut. Malaysia bukan negara macam negara barat yang dah maju. Tubuh parti kerana idealisme tak jadi kat Malaysia ni. Kita lihat Bersatu lahir kerana ada Tun Mahathir. Watak tu besar. Cuba orang lain. Saya tak rasa Bersatu boleh naik masa tu. Kemudian parti lain, contohnya MDP pernah naik daripada DAP, gagal. Banyak parti lain yang naik, gagal. Semangat 46 dia berkembang 2 kali pilihan raya kerana apa? Kerana ada Tengku Razali Hamzah. Malaysia kena dia sedemikian rupa. Katalah Fatah Amin tiba-tiba jadi buat parti politik, dia ikutlah. Cuma patah balik yang buat, tak jadi. Kan, dia kena Fatah Amin juga.
Dia kena glamour, dia kena tiba-tiba yak buat parti contohnya kan. Dia orang akan ikut lah, dia ada pengikut dia. Malaysia dia tak ada, saya tak jumpa lagi kita bergerak dengan, yang pertama kita tak ada lagi parti. Orang bergerak dalam gerakan berdasarkan idealisme. Orang Malaysia ni dia tak ada lah, dia tak lama lah kalau idealisme. Betul tak? Dia ikut orang, dia ikut pengaruh. Contohnya yang kalau ni saudara Rashidin ada kan. Di Sabah pun ikut kepala kan, ikut kepala. Kalau warisan tak ada Datuk Seri Syafiq Hamdan tak jadi kan, tak berwaris dia. Ya, contohlah JRS dia kena ada watak tu, sebab dia parti politik ada Malaysia ada berapa? 145. Yang tahu berapa je. Contoh, tapi jangan banding PAS dengan UMNO. PAS UMNO parti yang cukup lama. Dia lama, dia bukan parti baru. Malah ketika keadilan dilancarkan, ada yang meramalkan dia boleh tahan 2 minggu je. Tapi dia kena ada tokoh dia. Itu satu. Yang kedua adalah kita kena menuju satu politik baru lagi adalah dengan, sebab saya selalu concern saya adalah pertama, yang kita satu-satunya negara setahu saya yang turunkan kerajaan guna SD. Mana ada negara lain guna SD? Kejap SD, saya dah sign SD. Kejap lagi muka tu kat sign lain SD. Bertukar SD ni dah jadi rahsia. Kerajaan hanya boleh turun selain daripada pilihan raya menerusi vote of non-confidence. Malaysia tak, dia pakai SD. SD ni rahsia. Tengah orang 4 kali sign. Dia tengok orang ni, okey saya sign lah. Jumpa orang lain, dia sign juga. Lala mana SD tu? Akuan berkanun kan? Jatuh kerajaan 2 kali pakai SD. Tak pernah berlaku. Mana cari sejarah dunia lain? Mana ada orang pakai SD jatuh kerajaan? Kita dengan penuh katunnya menjatuhkan kerajaan menggunakan bumbung, atap, kubah dan sebagainya. Itu adalah satu masalah kepada sebuah negara yang nak mamalkan demokrasi. Sebab tu saya setuju dengan RUU. Cuma saya tak RUU kerajaan kekal. Walaupun ada nanti dia punya kelemahan dia, kerajaan kekal tu ada. Sebab kalau tak perhatikan kerajaan tu, bagi dia 5 tahun, tak perhati, dalam 3-4 tahun turunkan dia menerusi undi tidak percaya. Apa susah kan? Negara lain mana pakai SD ya? Kan? Jadi opposition itu kena main peranan. Kalau tak puas hati dengan kerajaan ada, vote of confidence. Sebab kita tak perlu takut, sekarang tidak ada lagi parti politik yang dominan, yang lebih daripada 112 parti, 112 kursi, 113 kursi, yang majoriti mudah itu tak ada. Kita tak ada kerajaan tu, kita belum dah tak ada. Jadi ini ruang untuk rakyat bergerak. Yang paling penting rakyat kena bersuara, dan yang paling penting juga bersuara satu hal, anak muda umpamanya kena pandai menilai dan berfikir. Itu satu masalah jugalah. Okey, wallahualam. Baik Masih, saya rasa kita dah menyentuh perkara-perkara yang penting dalam naskah politik ini. Termasuklah tadi kita bicarakan tentang politik oposisi, dan terusnya kepada Parti Keadilan Rakyat itu. Dan sebab kita terbatas masa ni, kita bukalah yang terakhir ni kepada soalan daripada penonton yang ada depan kita ni. Kalau ada silakan saya buka untuk soalan. Kalau ada 1-2 lah kot kita mungkin dapat untuk soalan. Baik, silakan kalau ada soalan adjektif boleh. Soalan adjektif. Soalan dia kata tak boleh soalan esei lah, pasal ni panjang sangat. Berapa markah? Okay, silakan. Baik, okey silakan. Sebab kita dah ada Presiden TNC ada beritahu tadi yang berkualiti dan sebagainya, kita akan berikan hadiah istimewa, iaitu buku yang susah nak dapat juga ni sebab dia agak baru dan sebagainya. So kita boleh ambil peluang ni lah untuk dapat secara percuma sebagai hadiah daripada sesi pada petang ni. Silakan kalau ada. Boleh angkat tangan kita berikan mic lah kot kepada yang bertanya. Silakan. Ke tak faham? Satu saya tengok di live pun tak ada soalan daripada live. Okey. Yang sedang di livekan di UC Selangor. Kalau ada di ni di sini secara fizikalnya, kalau ada soalan silakan. Boleh kita tanya kat dia, sebab ada hadiah istimewa ni bukan mudah nak dapat hadiah istimewa daripada TNC Akademik kita. Dan ditandatangan oleh penulis dan juga editor. Silakan kalau ada. Ya, okey silakan Dr. Saibah. Ada kita bagi mic. Dr. Saibah jangan tanya pilihan raya Indonesia tanya nak langsung lah ni. Politik Malaysia je. Taja. Ada ni kita bagi.
Okay, Assalamualaikum Prof. Terima kasih, saya suka dengan topiknya ini. Kadang saya relatekan dengan matematik pula. Sebab dia posisi oposisi itu macam vektor. Vektor bagi saya, ada satu vektor oposisi dia mesti lawan dia. Nanti kecerunan dia, darabkan dengan kecerunan dia, dia akan negatif 1. Kalau kita guna tangent, saya buat ke matematik ya. Sikit. Okey, saya tertarik tadi dengan satu, kalau partai itu kan, bila orang nak satu partai itu, dia akan suatu orang apa tadi Prof cakap, contoh Partai Bersatu, ada tokoh, baru orang pilih. Bagaimana menurut Prof Hamdan dengan ada nama itu pula, dengan gambar itu juga, itu yang akan jadi menjatuhkan partai itu, betul kan? Jadi mungkin ada orang tengok, saya tak suka partai itu sebab orang ini. Okey kan? Okey, itu satu. Saya rasa banyak pula nanti nak tanya. Satu aja lah Prof. Kenapa banyak lagi nak tanya? Okey, terima kasih Dr. Saibah. Tadi yang mula-mula tu penerangan tentang matematik lah, graf tu. Kita dah tanya matematik lah, baru sebut tadi matematik. Maksud yang partai itu adalah parti Dr. Saibah. Minta maaf lah kita masuk Indonesia ni tak. Nak pemilu ni, nak pemilu di Indonesia. Sebelum Dr. Hamdan, kita kumpulkan dulu kalau ada satu soalan lagi. Kalau ada lah, kalau tak ada kita ambil soalan tu saja. Kalau ada silakan, kalau ada. Okey, silakan. Kita kumpulkan terus soalan ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Hamdan, Prof Masidin dan juga Dr. Imyip. Soalan saya mudah je. Pada zaman masa Dr. Hamdan atau Prof membuat kajian berkenaan dengan politik oposisi ini, adakah yang dikatakan dengan politik ekstrim? Boleh tak Dr. Hamdan jelaskan politik ekstrim pada ketika Dr. Hamdan membuat buku ni dan pada situasi ketika ini, politik ekstrim? Okey, terima kasih. Baik, okey, terima kasih. Pertama Dr. Saibah kan. Berbeza dengan matematik, dalam sains politik ni kita ada yang orang lain tak pakai, seni kemustahilan. Itu lain sikit, the art of impossibility. Hanya politik je pakai seni tu. Dia tak ada kiraan, tapi ada matematiknya dalam politik itu kan. Itu boleh tengok daripada sebelum-sebelum ni, kiraan dan sebagainya. Malah nak interview orang minister pun, saya rasa almarhum Ustaz Siddiq Fadil pernah cerita benda tu. Nak kira orang yang pandai kira ke, yang tak pandai kira ke, yang setuju je ke dan sebagainya. Okey. Seni kemustahilan ni adalah itulah satu, apabila kita bila sebut tentang aspek ini, sains politik juga banyak saya sebut tentang warna tadi kan. Politik juga ambil daripada seorang idea daripada seorang biologis, Richard Dawkins. Richard Dawkins menulis tentang memetik. Memetik ni simple je. Tidak ada manusia normal minta Ovaltine dekat kedai, selalu dia minta Milo. Colgate umpamanya, dia beli Zaitun buat balik Colgate. Itu memetik, itu super brand. Pasal tak? Nak gaya nanti beli Planta, padahal balik sebenarnya Planta tu margarine. Dia tak ada beli margarine, dia beli Planta. Saya nak Planta ya cap Daisy. Tak pening orang kedai tu. Kan, Planta aku Daisy sebenarnya. Nak Colgate ya, tapi Dali. Kan, pernah jumpa tak di kedai-kedai minta nak Vico 2? Tak ada. Apa punya jenis rupa? Vico. Satu lagi Maggi. Yang kalau ada anak Pampers. Walaupun cap lain. Pampers cap pet-pet umpamanya. Tapi Pampers itu adalah memetik. Okey, dalam politik simple, okey. Gambar main peranan. Nampak gambar tu? Perasan tak Datuk Seri Wan Azizah pakai kipas? Ketika pematang bawah, saya buat kajian, saya bentang dalam Sina tentang berkaitan dengan memetik yang berkaitan dengan pematang bawah ketika beliau menjadi apa kita panggil calon ketika Datuk Seri Anwar dipenjarakan semula, kipas. Sebab Datuk Seri Wan Azizah ni dia tak tinggi. Jadi bila dia tak tinggi, untuk meninggikan dia. So orang politik, orang macam saya tak sesuai dia orang politik sebab saya tak tinggi. You kena tinggi. Kan, orang-orang politik benda pertama jangan tinggi. Tapi kalau tak nak tinggi, pendek mesti kelakar. Dia mesti kelakar. Contohnya dulu Hitler misal 4 segi. Contoh orator dia kuat kan, macam di Indonesia selalunya orator kan. Yang penting tinggi. Perasan tak orang politik dia sebab senang nak jual tau. Bila dia bersalam dengan orang, dia tinggi tau. Kalau macam kita rendang-rendang macam Yip, okeylah tau, Yip dia senang tinggi. Yang rendang-rendang ni susah. Kan? Tapi Dr. Azizah pasal tak kipas tu tinggi. Kipas itulah yang menjual tu, memetik itu.
Dan proses itu kita panggil, apabila sebut memetik, dia ada masa kena tayang parti, dia ada masa kena tayang muka orang tu. Kalau masa keadaan itu, dia ada dalam beberapa pilihan raya, rakyat tengah tak suka dengan PM, jangan tayang PM. Orang tengok PM rasa nak benci, rasa nak baling je batu kan. Jadi tayang logo. Dia ada keadaan-keadaan tertentu. Di Pemantauan Bawah ada calon tu, dia nak tengok, dia nak buat bola, dia nak tarik bola. Malangnya dia pakai baju Itali tak glamour. Ada di Pemantauan Bawah, saya kaji gambar, dah lah baju Itali kan. Yang seorang lagi pakai baju England ke apa. Dah dia memetik ni main peranan. Betul, saya setuju. Apabila poster itu dia betul. Sebab tu di dalam politik kita ada apa kita panggil gatekeepers. Orang yang bagi, selain dari think tank, think tank is one thing, think tank yang bawa dan bentuk sebagainya. Kalau tengok dulu kenapa di Indonesia banyak pakai think tank. Jadi dia pakai mesej nak sampaikan, contohnya kenapa macam ni. Watak yang paling laku masa pilihan raya 1999 adalah mata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memetik lah. Dia semua mata lebam, ingat tak? Keluar Anto Story pun sama, dia ada kisah dia kenapa mata tu lebam. Okay, itu kan. Jadi dia bergantung kepada suasana politik waktu itu. Suasana politik itu menentukan nak tayang ke tak tayang. Sebab selera orang Malaysia ni lain-lain. Ada memilih kerana parti, ada memilih kerana sekarang ni kerana rupa paras. Contohnya ada memilih kerana minat. Contoh Ultimate menang di Selangor. Kan contoh. Tetapi Soh Chin An tak boleh menang di Melaka dulu. Walaupun dia kapten bola sepak Malaysia. Jadi dia bergantung pada keadaan waktu itu. Memetik itu bergantung pada suasana masa tu. Kalau nak guna, katalah Dr. Saibah tengah glamour, pakai. Kalau tengah tak glamour masa tu, buat dasar tak berapa nak elok, jangan pakai gambar, pakai logo dah. Dan itu bergantung kepada yang saya sebut tadi, memetik. Memetik itulah yang akan menjadi penentu. Sebab kita ni manusia, dia ada persepsi dia. Politik ni adalah seni persepsi. Sekarang ni bila TikTok menang, kenapa? Persepsi ya? Betul tak? Persepsi itulah yang membawa kepada, yelah, orang Malaysia ni dia jarang sikit mengkaji lah. Dia bukan mengkaji, dia tengok dasar. Tak ada orang Malaysia tengok manifesto, tengok mengkaji, menilai. Tidak, orang Malaysia dia surface orang. Big due respect kita biasa tengok, termasuklah pilihan raya MPP pun orang tengok surface kan. Jadi aspek inilah sebenarnya akan menjadi penentu. Kalau nak menjawab tadi Dr. Saibah, gambar ke tak gambar ke, poster tak salah, saya kata peranan warna. Kemungkinan besar tak lama lagi pilihan raya Sabah kan. Sabah ni 2 tahun sekali pilihan raya kan. Raja betul pilihan raya Sabah ni. Tak tahulah kan, tak tahu kenapa kan. Dia punya politik rencam dia menarik. Tapi kita tengok parti-parti. Dan menarik Sabah nanti adalah dia tak kurang 5-8 calon. 5-8. Ramai betul yang suka jadi yang berharap. Bukan yang berhormat lagi. Dia yang berharap ni yang bertanding. Okey, dia bergantung pada warna, persepsi. Sebab dalam politik dia main peranan. Persepsi tu main peranan. Kenapa dia macam political marketing lah, aspek itu. Dia bergantung pada opinion study. Bila rasa government itu tak popular, bertanding PRK, pelari kecil, jangan guna watak ketua utama tu, dia akan menjadi masalah kepada calon tempatan. Dia bergantung, dia main peranan. Tapi masa sama, ujung dia kiraan-kiraannya ada. Saya setuju, top 6 pun kita pakai kan. Tetapi ujungnya kita perlu ingat bahawa seni kemustahilan. Trust dia ada, dia calon dia kat mana. Contohnya kenapa pakaikan plakat, teori apa dan sebagainya. Ini bergantung. Tak semestinya gambar tu sama kan. Dulu kita saya tengok keadilan pernah bertanding Pemantauan guna bakul kosong kan. Masa tengah GST pegang dapur kan. Ada setengah tu pakai rambut palsu je. Apalah poster ni, apa pula rambut palsu tu, tiba-tiba cincin. Itu memetik lah. Orang faham ke tak cincin tu apa? Tak faham sudahlah. Cincin belian ada dalam poster. Dia macam-macam. Dia punya idea yang bergantung kepada setiap kali pilihan raya, apa mesej nak sampaikan, apa nak dibawa, adakah dia popular. Kalau calon tak popular, fokus parti. Itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, saya sebut tadi yang saudara Hafiz. Tadi saya sebut PKR. Kenapa PKR diakronimkan oleh utusan dengan izin Setahu saya memang utusan yang mula-mula keluarkan Parti Kacau Rakyat kan. Jadi elemen ekstrim tentu ada. Tapi kita alhamdulillah Malaysia ni sejak 69 kita tidak se-ekstrim mana. Tapi biasanya kalau kita lihat sepanjang kajian saya, bila mula-mula saya lihat dalam Parti Keadilan,
Parti Keadilan sentiasa dipotret dengan izin parti yang ekstrim. Itu adalah satu yang cukup efektif masa itu digunakan. Kalau ingat lagi, kalau lalu ni saya letak pimpunan 100,000 di Highway Kesas umpamanya. Pimpunan di Dataran Merdeka. Yang paling dominan sekali adalah di Kesas yang 100,000 tu. Peristiwa Kesas yang mana dicop sebagai ekstrim. Ekstrim ni sebagai parti yang ganas, dan paling menarik itu yang kenapa kadang-kadang saya ada kritik sedikit tentang pemilihan keadilan secara satu ahli satu parti. Dulu saya banyak kritik itu adalah kalau tak boleh kawal, bayangkan tak boleh kawal pelang raya, yang paling pelang raya 222 tempat, ada 2 tempat masalah, kursi terbang kat 2 tempat tu, kat situlah akan jadi fokus. Jadi dia jadi ekstrim kan kat situ. Serangan-serangan tu ekstrim, satu daripada parti, satu lagi yang dicipta proses itu. Cuma masa itu lebih pada bersifat fizikal, demonstrasi yang selalu dipersepsi dan dimemetikkan di media masa adalah parti demonstran, dan ini ganas, ini ekstrim. Tapi kalau kita lihat sekarang, ekstrim dah berubah. Ekstrim sekarang ni adalah ekstrim pemikiran pula. Kan, dia punya kumpulan ni je betul, ini aspek ini je, parti bersifat politik identiti yang ekstrim. Itu tak elok sebenarnya dalam keadaan kita kerangka menuju ke arah kepelbagaian kaum. Dan ini satu yang tidak elok, tak patut. Kita kena cari jalan tengah. Baru ni rumah seorang ahli parlimen, contohnya ahli parlimen Beruas dibakar umpamanya. Walaupun kes ini tak besar, tak seperti tempat lain, dan kita alhamdulillah ahli parlimen di Malaysia masih tenang. Belum tengok lagi kat India, kat Taiwan. Kan? Bukan kadang-kadang bukan kursi terbang, orang-orang terbang sekali. Jadi itu kita tak sampai ke tahap itu lagi. Kan? Kita jaranglah sampai. Paling kurang pun dia pergi tarik balik itu je lah kan. Tarik balik je lah. Paling ekstrim itu je lah. Di parlimen masih lagi sopan. Tak macam tempat lain di Taiwan, di India. Tetapi kita kena keluar daripada aspek itu. Aspek ekstrim ni banyak pemikiran di media sosial dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang kalau benar-benar government dan politik kerajaan dan parti oposisi perlu bersama, dan pernah buat pun masa zaman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, ada MOU antara kerajaan dan juga opposition. Ini sepatutnya berlaku supaya kita tidak dimomokkan. Sebab tu saya untuk ujung ni, saya sentiasa sokong bila kalau ada RUU kekal. Sebab dengan izin kita ada time base betul 5 tahun. Tapi menjelang tahun ketiga, semua orang dah meramalkan ni kalau kita buat lebih kan pelang raya pula. 3 tahun orang Malaysia tak kerja sebab menunggu pelang. Kadang pakai burung, agak-agak burung kakak tua kat Kelang tu. Bila kat pelang raya? Media jangan ceritalah. Media kejap lagi PM pergi Dubai. Jadi pelang raya bukan September. 3 tahun habis meramal pelang raya. Baru ni hari tu actually tahun lepas kan. Pesuruhjaya tinggi Kenya datang jumpa Datuk Naib Chancellor. Dia beritahu dia dah 2 kali pakai fixed term government. Sangat tenang di Kenya. Dia tahu dah hari Jumaat angkat sumpah. Setelah 2 minggu keluar keputusan. Kan tenang. Ini 3 tahun dah fikir dah. Dan kena ingat ahli politik pula, ahli macam sebut Dr. Saibah dia tak popular. Dia akan berubah bila dia rasa dia popular. Dan macam-macam gula-gula akan keluar masa bajet tu. Dan orang meramal bajet ni bagus ni pelang raya tahun depan lah. Dan kalau kita buat fixed term government, sekarang kita dah berapa tahun? 67 tahun dah buat pelang raya. Kalau kita pakai fixed term government tu, rang undang-undang kekal tu jadi kenyataan, kita dah jimat 2 pelang raya. Sebab pelang raya kita kejap 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, ada sekali tu terlebih 5 tahun 20 hari. Sebab dia rasa dia tak popular, dia lajak, terlebih, Negeri Sembilan terlebih dan sebagainya. Dan menyebabkan, yelah orang Malaysia, bila nak pelang raya ni kan, ahli politik kedai kopi kan ramai. Kita ramai 2 tahun, 3 tahun tak buat kerja. Kita tunggu ni pelang raya ni tahun depan. Tak juga pelang raya. Bila fixed term, dia akan menjawab persoalan Dr. Saibah tadi. Dan kita cuba mengurangkan ekstremisme itu tadi. Sebab kita dah tahu ni 5 tahun, kalau tak puas hati, guna parlimen atau guna undi tak percaya, yang mana ahli parlimen boleh secara terbuka undi untuk jatuhkan kerajaan atau Perdana Menteri. Sebab dia 2 Perdana Menteri boleh jatuh dengan undi tak percaya, tapi kerajaan tu tak jatuh. Kerajaan yang ada ganti Perdana Menteri itu. Dia bukan macam Malaysia, SD jatuh semua, kerajaan habis, collapse. Sepatutnya kalau tak puas hati dengan kerajaan Perdana Menteri, ganti daripada parti yang sama. That's sepatutnya berlaku dengan penuh budiman lah bagi saya.
Itulah Dr. Saibah ya. Poster begitulah, tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau abah tengah, tengok abah tinggi je. Itu sesuai jadi calon. Cara jalan kena betul kan. Baju putih, dia kena ada dengan bajunya warna apa, salam kat mana, semua main peranan tu. Janji apa kan. Macam retorik je. Wallahualam. Harap menjawab lah, insya-Allah. Wallahualam. Masih Dr. Hamdan. Dengan itu saya rasa selesai bicara buku pada kali ini. Kita telah menyentuhlah apa yang perkara-perkara penting yang terkandung dalam politik buku atau naskah politik oposisi ini. Dan untuk promosi kalau siapa nak membaca lebih lanjut tentang buku ini, boleh dapatkan membeli secara fizikal berada di Pustakaan Universiti Selangor di kampus Shah Alam, ataupun di Shopee juga ada, boleh dapat daripada Shopee. Masih semua yang hadir menonton sehingga saat ini, masih minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Masih atas perhatian semua. Itu saja bicara masih Dr. Hamdan, masih semua yang hadir. Itu saja bicara. Kita akan jumpa lagi untuk akan bicara yang siri ke-7 dengan buku-buku yang menarik yang akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh penerbit Universiti Selangor. Itu saja. Sekian. Masih. Assalamualaikum. Selamat datang. Nandri, Wanakam, Sukran. Masih. Saya serahkan balik pada pengacara majlis. Masih. Terima kasih Dr. Ng Ming Yip, moderator kita pada petang ini, dan penghargaan juga kepada Prof. Madya Dr. Hamdan atas kupasan menarik kepada naskah politik oposisi sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan, saya ingin menjemput yang berbahagia Prof. Dr. Maksidin bin Ahmad Ishaq diiringi Encik Hafiz bin Abdul Rahim untuk naik ke pentas bagi menyampaikan cendera hati kepada pembicara serta moderator kita pada petang ini. Mohon moderator dan pembicara untuk kembali ke depan. Dimohon Prof. Madya Dr. Hamdan bin Datuk Harun Muhammad Saleh untuk menerima cendera hati. Jemput Dr. Ng Ming Yip naik ke pentas untuk menerima cendera hati. Dan terakhir dijemput Encik Hafiz bin Abdul Rahim untuk menyampaikan cendera hati kepada yang berbahagia.